Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berhormatnya kepada Tuan Imam dan kepada Khatib Bilal dan kepada kamakan-kamakan 12 semua yang ada di dalam kampung Pisak Hulu ni. Dan salam berhormatnya kepada Tok Nebe dan Tok Menih dan Nah Nayuk di kawasan ini, dan pula daripada penggawai-penggawai kerajaan semua daripada Corobo, Poroso. Dan saya tak lupa hormatinya kepada kakak bapa dan kak ibu dan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang ada di hadapan saya pada malam ini, dan kepada pemuda dan pembudi dan kepada guru-guru tarikat, daripada ustaz dan ustazah semua, dan pula kepada adik-adik tarikat yang ada di hadapan saya. Salam berhormat dan pula Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala rahmati dan berkati kepada kita semua di kampung Pisak Hulu ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan saya tidak sekanya kata saya nak boleh datang ke sini, nak boleh mari jumpa dengan adik kakak kampung di Pisak. Lepas tu saya tak lupa lagi daripada cikgu Sing kita, daripada kawan-kawan saya, rakan-rakan saya yang ada di kampung Pisak, di Zami duk ngaji dalam sekali, setengah daripadanya Syukri, setengah daripadanya Azmi, anak Taimir sendiri, Saudi, dan pula Lee, Nihak Sai-Sai, kawan, dan pula pernah duduk di dalam sekali dulu masa 20 tahun dulu. Dan pula pada kawan kita semualah, pelajar-pelajar lama hak mula bapa saya, budak kena kawasan di Pisak ni banyak orang juga daripada pelajar lama kita di Pondok Punjawi, setengah daripada cikgu Sing, Kak We, Jarodah semua pun ini. Dan saya tak lupa juga ucapan ribuan terima kasih dan salam berhormat kepada semua. Apa tu kepada cikgu Sing yang duduk depan saya ni. Cikgu Sing ni duduk pondok ni. Siapa saya tu budak-budak tu teng ngaji tarika dengan dia. Dia duduk ngajar tarika pondok dulu, amot teng ngaji tarika. Masa tu cikgu Rosik, cikgu Tolik, cikgu ni, cikgu Sing ni pernah ngajar tarika pupuk saya. Jadi alhamdulillah lah saya tak lupa budi ni, walaupun sebatas lidah yang beri pada saya. Lepas saya sekarang learning dah, boleh duduk di atas pantas setiap malam, setiap keadaan lelah ni, boleh kata banyak sangat lah. Kena duduk di atas pantas, baru ni duduk jeringung, kadang-kadang duduk belah menara, kadang-kadang duduk di jahaz belah NASA. Jadi rata-rata baru ni duduk di kawasan di kawasannya dah, di kawasan Rauk Sebaya ni kalau muda. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada saya pada hari ini, saya boleh menyebar, saya boleh royak, saya boleh cerita kepada adik-adik kakak kampung semua. Nabi kata di dalam satu hadis, ballighu anni walau ayah. Ballighu anni, hendak menyampailah oleh engkau dan menyampailah oleh kamu ya sahabat. Anni daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ayatan, jikalau satu ayat, satu patah sekalipun engkau menyampai, engkau royak. Inilah arti kata ilmu dah apabila dia berkat, maka ilmu itu akan tumbuh, ilmu itu yang akan subur. Ia berasa nak royak ke orang, ia berasa nak cerita ke orang, dan sebelah balik orang dengar pun ia berasa nak buat amal. Sebab itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di dalam bulan Rabiul Awal. Kemudian bulan Rabiul Awal ni dikata bulan diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperanakkan ataupun Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yakni 12 hari bulan. Jadi 12 hari bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula pada tahun Gajah dikatakan hari beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata di dalam satu ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuh akan dikau dan kami tidak latih akan dikau ya Muhammad, malaikat yang untuk rahmat, untuk kasihani
kepada seluruh alam. Ni ayat dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, umat-umat akhir zaman dah tak ada menipu bala semacam umat-umat dulu yang bersangat teh. Kalau kita tengok ayat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah Nabi, sejarah Nabi, kalau kita kira mari dengan secara ringkasnya, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila? Ialah Nabi kita Muhammad. Adik-adik tadika semua ni, Nabi kita namanya Muhammad. Ini masyhur di dunia. Adapun masyhur di atas langit bukan nama Muhammad, yakni nama Ahmadu. Di atas dunia nama Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini ayah Nabi nama Abdullah. Cik Nabi yang pertama Al-Jaddul awal nama Abdul Muttalib, hak kita tahu dah. Dan cik yang kedua Al-Jaddul Sani nama Abdi Manaf. Dan ibu Nabi namanya Aminah binti Wahbin ibni Manaf. Jumpa Nabi dengan apa? Nenek Nabi sebelah balik ayah dengan nenek Nabi sebelah balik ibu. Gip temunya hak pok kurik ialah di Abdi Manaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikh lahirnya 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun hak dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dikatakan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Tahun ni juga Raja Abraha yang ada sebelah Yamin nak akut Baitillah, nak akad Baitillah, nak buat klik kepada negeri dia kerana ia cemburu hati deki kepada orang Mekah. Ramai orang duk tawaf Baitillah, maka dia ada niatnya nak ambil Baitillah, buat klik kepada kampung dia, negeri dia, supaya orang menuju kepada tempat dia. Negeri dia kata, ini yang kita tahunya. Kemudian tahun ni Nabi kita beranaknya ialah tahun gajah, tepat 12 Rabiul Awal. Di dalam pisak kita ni, kita wak mulut dah buat kita ni. Wak mulut dah. Wak mulut, berapa buah wak mulut? Wak mulut, berapa buah nak tanya orang pisak wak mulut. Ke wak tadika ni sebab tu akan mada dengan sini. Wak semua. Yakin tu. Deh. Ibu bapa, kita kira sini berapa? Kita kerja setahun tu boleh berpuluh-puluh ribu. Lepas tu di dalam bulan lahir Nabi, bulan Rabiul Awal. Jadi kita nak panggil demo seridai mari mau kita untuk selawat tan Nabi taklih ni. Belas sikit kita. Akhirat Isyak Nabi tak kenal buat kita. Kenapa boleh Nabi tak kenal kita? Abang tu cocok kipas sikit. Sebab apa Nabi tak kenal kita buat apa? Sebab kita tak ada selawat di atas Nabi dan kita saat itu tak pernah buat maulidun Nabi. Jadi maulud di hari ini 28, 29 dan nak habis dah. Maulud nak tinggal kita dah. Hari kelahiran Nabi tu nak sudah meninggal dan nak sudah lepas dah dan nak habis dah. Tak berapa hari lagi maulud ni dia nak tinggal kita bulan ni. Dia nak naik pula bulan Rabiul Akhir. Bulan lahir Nabi ni ada sehari 2 hari. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak berkat dalam rumah kita, nak sejuk dalam rumah kita, nak sejuk rumah tangga kita, anak beranak kita nak jadi keluarga yang berbahagia, maka pasti kita dah setahun sekali itu kita kena buat maulud hati. Kena baca zangin gatik, royak cerita Nabi gatik. Hak supaya lazangin royak tu lah. Lazangin kata ada cerita tertengahnya. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Lazangin dia yang apa? Apa makna al-jannatu? Bermula syurga Allah Subhanahu wa taala, wa na'imuha, dan pula nikmat syurga saat itu. Sa'adu, yakni beruntunglah ia dan persediaanlah ia liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi mereka yang duk selawat di atas Nabi
bagi mereka ada ucap salam di atas Nabi, bagi mereka minta berkat di atas Nabi. Jadi bermakna kata kalau di dalam bulan Maulud ni, bulan Maulidun Nabi ni, kita tak ada wak Maulud pun kita. Boleh duit puluh-puluh ribu, kerja motong, wak kele, wak gapo jual dia, boleh berjuta-juta, tapi nak wak Maulud tak boleh. Ini kita sangat sesat. Rezeki kita, hak yang kita dapat, tak boleh panggil tok lebar, tok lebar. Mari baca berzangin le rumah kita 4-5 orang, 15 orang, semaya hajat, patut selawat tah Nabi, sudah pergi pula berdoa tah Nabi, maka rezeki kita tak berkat, rumah kita tak berkat, rumah kita tak jadi sejuk ibu bapa. Jadi hamba nak ayat ke ibu bapa. Jadi puak hamba ni nak tahu dah. Talpah baru ni puak hamba tubik ke kampung, rumah 1000 rumah. Puak hamba nak malam ni tak ada kelik lagi, budak-budak hamba tak ada kelik duk lubai tu hari ni dekat-dekat 30 rumah. Lepas tu duk kawasan Ayu Bakok, Baba Ming, kawasan Terbak tu sebuah kereta. Jadi kita yakin 100% apabila kita boleh selawat di atas Nabi, jadi dalam rumah tangga kita, dalam pondok kita, dalam tempat kita, ia ada sejuk, ia ada rahmah daripada Nabi, ia ada bahasa kasihani yang tubik daripada Allah. Allah Ta'ala capak kepada kita berasa sejuk di dalam kehidupan kita. Rasa sejuk kita dengan ibu bapa kita, rasa sejuk kita dengan isteri kita, rasa sejuk kita dengan anak beranak kita apabila kita baca selawat di dalam rumah kita. Sallallahu ala Muhammad. Kita baca ni. Dalam rumah kita sejuk. Karena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia sejuk. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh retah dunia. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia jadi baik. Tengok di kota Mekah, kalau kita kira masa tu di zaman jahiliyah, hamiyatul jahiliyah, orang yang sangat jahil tukik. Orang jahil tukik, orang tak reti gapo, orang berzina, tak ada kena kecek, minum arak dalam purung pala, kemudian di Baitullah pakat kelanjir bogel tawah Baitullah. Mazami tu zaman belum bekat gawa, belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Oi, Mekah ni teruk masa tu teruk, orang panggil masa jahiliyah, masa jahil tu orang tak reti gapo, zina tak pai mata, minum arak dalam purung pala, kemudian anak tina, anak para puak bunuh hidup-hidup. Kemudian ketika tu kalau nak tawah Baitullah, kena tawah belai telanjir. Jatuh tina kena telanjir tawah begitu. Nak royak tak jahat, nak royak kata dahsyat di zaman jahiliyah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi jadi rasul, orang Mekah kokoh berubah. Orang Mekah kokoh jadi molek. Orang Mekah kau terimakan agama Islam. Karena di zaman tu zaman yang dahsyat, zaman yang teruk. Siapa kalau siapa yang ada nak tina, kamu hidup supaya Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia pernah bunuh anak tina dia masa halus tu, kamu hidup. Tapi nak yang kata rahmah tu ayat sebutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad, malaikatnya jadi rahmat seluruh alam. Manusia dapat rahmat dengan Nabi, jin dapat rahmat dengan Nabi, batu dapat rahmat dengan Nabi. Kenapa dulu kita kata nak Baitullah, dulu batu yang dibuat berhala berapa atas kau? 365 ekor duk likungkan Baitullah yang dibuatkan akan tokong dan berhala daripada batu-batu. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala bangkit, kita nak kata rahmatan lil alamin. Nabi kita ni jadi barakah dan jadi kesejukan, jadi orang panggil penawar bagi manusia dan bagi jin dan bagi binatang-binatang dan pokok kayu dan batu-batu. Cuba kita tengok masa tu tokong berhala yang ada di lingkungan Kaabah ni 365 ekor. Lepas tu fok-fok buzan, fok-fok musyrikin kafir Quraisy, ya semua berhala seekor sehari.
Hari ni ya semua berala ni. Hari ni ya semua berala ni. Hari ni ya semua berala ni. Cukup 300 ni puluh hari. Cukup 300 ni puluh ekor. Pas batu 3 ni sebab apa? Kalau kita kiranya isi neraka sikit-sikit siapa ya? Orang-orang berimeh. Orang mukmin macam kita ni tak semaya. Orang mukmin macam kita ni tak puasa. Tuhan lepas dalam neraka Jahannam. Lepas tu ada jadi kayu-kayu api neraka ialah fuak kafir. Hak jadi kayu-kayu api neraka ialah batu-batu yang dibuat berhala ni Allah Subhanahu wa taala we jadi kayu api. Tapi nak royak kata apabila dibangkitkan Nabi ni, dilahirkan Nabi tu lahir bila? Umur Nabi 2 tahun berapa? 2 bulan duduk dalam perut mak dan itu dah. Kandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan. Ayah Nabi mati. Kemudian Nabi saat itu siapa dia? Pengasuh dia. Beranak ia 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun gajah. Beranak di mana ibu apa? Yakni beranak di rumah bagi Abu Talib. Beranak di rumah Abu Talib, pak saudara Nabi. Dah beranak di rumah Abu Talib ialah ayah bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lepas tu rumah ni duduk mana ibu apa ni Pak Nabi lahir ni? Pergi Mekah. Siapa dia nak Mekah dia mau tu tahu? Kita tubik kok ke mana? Tubik mari kok Marwah. Dia mau duduk Safa Marwah tu kata innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa Marwah. Tubik pintu Marwah ya ada jambe. Tubik mari kata tengah-tengah jambe kita duk lalu jalan luar tu. Jambe lelaki. Tandah bagi lelaki celah tu Ummah Siti Khadijah. Tubik mari lagi. Di sana tandah tu dah ya ada Allah ni maktabah Makkiyah. Hang Samuk bagi Saudi, situlah orang panggil rumah Abu Talib dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Mekah. Lah ni ada rumah Nabi sah. Tapi nak ayat kata berkatnya tempat tumpah darah Nabi, kerja Saudi tu apa kali nak sodok. Sodok dengan Mekah, Mekah mari sodok, mapuh Mekah. Mari nak kata tempat beranak Nabi dia mahu tak boleh duk percaya, tak boleh duk pergi tempat-tempat lahir Maulidun Nabi. Makan Maulidun Nabi, tempat beranak Nabi. Kita pergi hilal lah. Kata KJS setengahnya, kita apa-apa sebab orang duk pergi serabut. Dah. Kadang-kadang orang pakai duk gimik berkat tempat beranak Nabi, KJS tu dia kata pakai apa. Kemudian dia mau nak sodorkan gawak maktabah tu ataupun yang Allah Ta'ala sifat taruh, walaupun manusia tu nak kena, manusia tu nak pilisuh, tapi Allah Ta'ala sedang duk jaga. Supaya ni ngamun awak banding. Ya apabila bagi hak Tuhan jaga, manusia pisah setara mana pun awak tak boleh apa-apa. Tuhan kata kita duk wirid pas maya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma wahai Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tiada jenis seorang menegah pun bagi barang yang Allah Ta'ala nak beri. Bagi hak Tuhan nak beri kita kaya, kayalah. Bagi Tuhan nak beri rezeki kita dia tahni Tuhan beri lah, tak safia dah sekarang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tiada jenis yang memberi bagi barang Allah Ta'ala menegah. Tak sahaja ada wih, 1000 orang nak wih, barang ni Tuhan tak sewi, maka tak boleh. Kita kena yakin wih baik-baik ibu bapa. Cuba mana misalnya supaya makam Ibrahim. Duk dapat Baitullah, ni makam Ibrahim kan? Ni Baitullah. Lek ni pitu Kaabah, lek ni Al-Hajarul Aswad, lek ni makam yang gawa dukung Iraqi, ni ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim serupa dengan tempat lahir Nabi itu. Sebab benda ni Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Makam Ibrahim dia mau nak sadaq. Sebab kita duk tahu kan, Bismillah Allahu Akbar. Siapa rukun yang mana ni? Rabbana atina. Halakan tu Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Siapa dis orang pakat berhenti. Lah ni kajian Saudi, orang tu baik.
Tak nak bang. Pakat duk berhenti tak orang koko tu. Tika tawah kan? Siapa rukun Yaman ni doa. Rabbana atina. Laki juga. Apabila imam bawa, makmum laki juga. Rabbana atina. Rabbana atina. Siapa di orang demo pakat berhenti. Pakat duk sumak-sumak itu. Di depan pula ada makam Ibrahim. Apabila makam Ibrahim pakat berhenti, kucuk pula setengah tu jilak satu kajian murih tu. Kucuk saja tak punya jilak dah tu. Apa nama tu lalu. Waktu askar-askar Saudi duk murih sangat. Lepas tu, dia nak sodak. Dia nak sodak tu baik makam Ibrahim ni. Dia nak sodak tu baik. Kamar dia satu ketika apabila nak sodak, kereta mampu. Satu ketika nak sodak tu baik ulas sembuh kan bisa. Mati orang nak sodak. Kamar dia mau tanyakan Syekh Muhammad Alawi. Syekh Muhammad Al-Alawi, Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dia mau tanya, ya Syekh, kenapa ni makam Ibrahim ni dia mau nak buat tak leh? Kenapa? Supaya tempat beranak Nabi sebab apa dia mau nak buat tak leh? Kemudian kata Syekh Muhammad bin Alawi kata ana, ya kata mau nak buat makam Ibrahim ni, mau kena pergi buat ayat Quran hak sebut makam Ibrahim dulu. Mana Tuhan sebut dalam Quran? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ni Tuhan sebut dalam surah Baqarah, ayatnya dah di dalam surah Baqarah tu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebab bagi orang tawaf, sunat bagi orang tawaf, dia selepas pada aku tawaf 7 keliling, sudah 7 keliling ramai dulu, dan sebut dalam hadis Nabi, dia kena hundur sikit, giduk di belakang makam Ibrahim, semaya situ sunat tawaf. Usalli sunnatat tawafi rak'atani. Sunat maya di belakang bagi makam Ibrahim. Tapi lah ni nak buat tak boleh buat apa. Oh, orang yak riuk sepuluh lebih pada ular lagi. Nak pergi mai tu tenai demo jinyok demo kadang-kadang. Kita nak maya di makam Ibrahim, mari askar mbak. Kita nak semai demo lakoh pala, nak mai demo jinyok pala. Orang ramai lah ni. Kamar dia bagi orang yang tawaf sunat dia tu sudah tawaf siap sunat semaya sunat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Sunat bagi buat tawaf. Tapi lah ni nak buat tak boleh kerana ramai, kerana zahmuh nak buat tak boleh. Tapi makam Ibrahim boleh buat tak? Nak kata Syekh Muhammad Alawi, mu nak buat makam Ibrahim ni, mu kena buat ayat satu ayat dalam Quran tu dulu. Bang boleh buat. Ini nak yang kata Quran tu hai jaga. Oh, benda-benda yang sakut dengan Quran pun tu hai jaga. Maka Nabi SAW nak yang kata bisa Nabi, berkat Nabi, dan pula orang-orang Mekah apabila ia terima Islam daripada Nabi, maka Nabi satu ketika hari Fathu Makkah, hari buka Mekah. Hari buka Mekah saat itu Nabi mari daripada Madinah, 10,000 daripada tentera Al-Muhajirin wal Ansar mari ke Mekah saat itu dah nak buka Mekah. Hak Tuhan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ni ayat ni. Tuhan kata inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami ini membuka bagi engkau ya Muhammad sebagai pembuka yang ternyata. Buka bila? Yakni buka Mekah. Dulu Mekah saat itu orang saat itu dah banyak kufur, banyak syirik dengan berhala-berhala, sembahkan berhala-berhala. Tapi apabila Nabi mai bukakan kota Mekah pada tahun ni tahun yang ke-8, yang ke-8 Nabi mari bukakan Mekah. Kamar dia Mekah saat itu nah. Kamar dia ketika ni saya Nabilah nak taf berabung Kaabah weh. Hari buka Mekah saat itu Khalid bin Walid naik sebelah. Lagi pula bila siapa di kota Mekah Nabi suruh naik di atas Baitullah naik baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila naik atas Kaabah, Nabi kata dah, man dakhala fi buyutihim fahuwa amin. Siapa ia tak berlawan dengan aku lari masuk dalam rumah, orang tu aman. Wa man dakhala fi baiti Abi Sufyan. Siapa dia masuk dalam rumah Abi Sufyan, orang tu selamat. Siapa dia masuk di dalam Masjidil Haram, orang tu selamat. Kemudian hari Nabi buka ni dah,
Kama dia Nabi pergi kelikung kan baitilah Nabi ke apa ambil sugi. Ni kita tahu ni sugi nah. Ni sugi lah kocak Nabi. Sugi dok lah kocak Nabi, Nabi gimbik kan? Nabi tak ada katak berala. Nabi tak ada godek berala. Nabi ambil sugi ya, gi tenyih di dahi bagi berala. Gi tolak berala dengan sugi. Lepas dah tu Nabi pun jalan dengan utak dia. Puak-puak sahabat saat ni tu maka mai katak, mai godek akan berala. Kemudian dengan sebab rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu hak jadi berala maka tidak jadi berala, dan mau dak buat berala, buat tokong, buat patung, maka selepas daripada orang-orang Mekah saat itu dia dapat memelukkan Islam, maka ketika tu batu-batu buat berala pun jadi kokure dengan sebab dia mau sembahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saat ni tak sembahkan akan berala-berala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tu dia tu terrahmat. Dia saat ni orang dapat kasihani dengan Nabi. Mana salah satu? Satu ketika Nabi SAW duk kecek dengan sahabat. Duk kecek dengan sahabat saat itu dah. Ni supaya pang kayu belakang remuk. Cabut dengan kakak. Pantama yang ada di Madinah, ni noyak kata satu binatang, satu pokok kayu yang tak ada akal, yang tak ada fikrah, cabut dengan akal-akal mari salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pangkayu tak ada akal, pangkayu tak ada otak, tapi cabut akal-akal mari salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Sahabat-sahabat menengung, pia wis salam. Tengok kanan, tengok kiri tak ada. Tengok kena kepada pokok tamat, cabut dengan akal-akal mari wis salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. No royak kata binatang pun deh suka dengan Nabi. Dan pokok kayu pun dapat rahmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tika tu pokok taman tu mari salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ni nama yang gapo masa budak-budak, nama Al-Amin, nama As-Sadiq, nama Al-Masduq. Ni nama Nabi ni kena ingat adik-adik semua. Bagi cikgu tarika, Nabi kita masa budak-budak orang Arab gelar dia nama Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Yakni seorang yang dipercayai. Dengan gapo hak Muhammad cakap, dengan gapo hak Muhammad kecek, maka kita boleh percaya. Patu Muhammad ni As-Sadiq, satu orang yang benar. Lagi pula orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang tak catat kau ni apa? Nak ayat Nabi kita namanya Al-Amin, lagi pula As-Sadiq, dan apabila Nabi kita boleh anak digelarkan dia dikunyah dengan Abul Qasim ataupun Abu Ibrahim Nabi kita. Nak ayat bijak Nabi, ni kita nak ayat bijak Nabi. Akhlak molek Nabi, hak Nabi kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sani kerana nak mesempurna akhlaknya. Nabi nak mesempurna daripada kemuliaan daripada perangainya. Perangai kita, kadang-kadang ngatuk lelaki tak jadi buat kita ni. Faham nak royak. Le rumah mana bini wahai jawab mulut tok lelaki, rumah tu payah rezeki. Pak Malang ni hak jawab 10 kita 20 dulu dah. Le rumah mana tu lelaki kecek sepatah dia kata nah mu tak usah pergi makan pulut, ikutku ciwikku duitku. Mu tak usah dok gaduh mali oh. Mu tak usah dok gaduh lah kalau itu majaih oh. Duitku ikut aku nak makan beno kering 3 tepek ikut aku 3 jika belah. Orang mana wahai jawab mulut tok lelaki, mulut suami. Rumah ni cari makan payah. Rezeki payah. Kalau ada pun tak cukup. Kalau banyak pun tak cukup, tak berkat. Pah belai-belai katanya, misalnya kita kata Abeli kata, hey Mina, hey Dina, mu tak sagi hari ni, kuku ku nak pergi, duitku, ciwikku. Kadang-kadang lepas buyuk belai-belai, mu cari makan diri alio. Ni kena patai reti no.
Orang jatuh pun nak patah ke apa kita orang jatuh ke tak heran deh kerja-kerja pun dok kedai kopi. Tak agak juga. Kena kira dua-dua tu kena kira sama tu. Dah, lewat tino kalau nak masuk syurga malam ni wi abai minum air lah malam ni. Klik tagih assalamualaikum waalaikumsalam. Allah ai sapu ambil kamar ni sapu dah ya bel-bel. Kalau abai majak pun abai majak kalau abai koseng pun koseng sapu dah ya lu dah tagih. Dah. Wa aitek ke wi ai 5 ben makan apa ben ni. Oh ganut kat dengan ceramah apa pun jawi ni apa fikirnya jauh terlalu lah ni. Moga kita dengar akhlak Nabi. Kita dengar cara hidup Nabi. Kita nak buat amal lah. Nabi duduk dengan Aisyah ya gurai apa. Nabi kata yula'ibuka wa tula'ibuka. Nabi mainkan Aisyah, Aisyah mainkan Nabi. Gurai jalan lari tepi patah tewas lari Nabi dengan Aisyah. Pak kita kau muda-muda dulu ya Allah panggil kau Abel Li. Lain ni pun panggil adik Noh. Lah ni jadi Pok Li. Lah ni jadi Minoh Jadi tak molek dah nama, tak molek dah. Panggil ni supaya ibu apa. Muda tua dulu pun lah ni pun jadi supaya. Jalan pipin tangi tu benar. Orang Arab pipin tangi. Akhlak Nabi duduk dengan isteri. Nabi saat ni tu dia tak kasai, dia tak gasah. Dia tak kasar apa-apa kita di hari ni kalau nak beri rezeki berkat, le orang Tino kena cuma ke mula. Jangan duk jadi supaya dengan ingin padi weh. Suka ya. Jangan duk jadi ingin padi. Sebab apa duk dengar belakon dah. Papa duk mari rumah apa dengar belakonnya royak hatuk laki ya si habis kata ada kak. Betul. Bapa behel dah. Ya royak hak abai ya lah tu. Nya royak kau orang bodoh. Pada beri puntah pala gerai nya royak abai tak ah dia baiku, tak lagi kisah. Hak ni royak tau abai ku henong. Ni tak oleh lakon ni. Nah, kita jangan duk kecek keburuk ke bagi suami kita masing-masing. Nabi tak suka kepada perempuan yang duk royak tetangga keburuk ke kecelaan bagi suami-suami. Ini bukan akhlak Nabi dan ini bukan perangai Nabi, ini bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Buat kita kena ubah ni dengan cara Nabi dah ni. Nabi lahir bulan Rabiul Awal tepat 12 tahun gajah. Patu Nabi kita ni yang malu. Satu orang sangat malu. Patu nak ayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika nak ayat Nabi tu malu tak malu masa dia budak. Sebab tu Nabi panggil Al-Amin As-Sadiq. Dia budak dalam umur 9 tahun 10 tahun. Ketika ni dia duduk dengan Abu Talib bapa saudara. Dia duduk dapat tepi Baitullah bapa. Ni dengar perangai Nabi. Lepas tu ada orang tanya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ma akhlaqu Rasulillah?" Apakah akhlak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada orang tanya Siti Aisyah. Aisyah ni Nabi gelar dia Humaira, yakni uta merah. Kama dia ada orang tanyakan Siti Aisyah tanya, "Ya Aisyah, ma akhlaqu Rasulillah?" Apakah perangai Nabi? Maka Aisyah ya ana, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Aisyah jawab ana, adalah akhlak bagi Nabi, bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Mu nak tengok Quran, mu nak tengok Nabi, mu tengok Quran. Mu nak tengok perangai Nabi, mu tengok Quran. Quran lah mana, cerita lah mana, royak lah mana, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak royak kata Quran jalan ialah Nabi. Benar hak dak royak lah Quran, itulah sifat-sifat Nabi. Itu dikatakan kala kual Nabi. Itulah dikatakan tabiat Nabi. Kamu dia nak royak atas satu ketika Nabi budak-budak dia dak jalan tepi Baitullah. Tiba-tiba sambil-sambil Nabi jalan tu angin mari pupuk ibu apa. Pupuk Nabi saat itu kain dia selok sikit nampak perut betih. Nampak perut betih. Apabila nampak perut betih, Nabi lari, nusuk.
Abu Talib duk cari Muhammad pergi ke mana hari ni tak ada nampak. Tanya demo tu tak tahu la adri. Tanya orang ni tak tahu Muhammad pergi ke mana. Satu ketika kita tengok Nabi Muhammad tu duk nusuk di tepi kawasan Baitul. Kemudian Abu Talib tanya, bapa saudara tanya, "Ya Muhammad, hey Muhammad, kok mana mung ni boleh duk nusuk sini?" Dia kata, "Ya ammi, amo malu." Mu malu ke apa Muhammad? Dia kata, "Tak di dek mak jalan-jalan angin pupuk nampak perut betul sikit, maka amo malu ya ammi. Sebab tu amo main nusuk." Ni akhlaqu Rasulillah. Ini sifat Rasulillah. Sangat-sangat malu. Selak kain sikit malu dah. Pak kita lah ni bukan sah selak, klaim buka. Sekelai buka. Nabi angin mari pupuk bukan buka. Sekelai buka tak ada. Dia selok ya. Malu dah. Fak italah ni hak tak katuk, hak buka ataupun hak katuk sekelai nak buka. Dah kan? Pakai kelubung tak boleh pakai besar-besar panas. Dah panas kalau Musa. Pasal apa fak tak biasa kelubung dah. Takkan kelubung star tak boleh duk weh. Supaya bukit duk tak kepala mu. Fak fashion dah. Lepas tu kan kelubung ingat molek ni. Rambut kita tu bik sorak berapa. Satu hari Siti Fatimah, Nabi nampak api dengan kawin dengan kojah ni, duk selam mari kepala Siti Fatimah. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, "Hei Fatimah, mung ni anak aku. Mung tu mingkit hati daripada potongan tu. Mung tahu tak Fatimah, api dengan kau duk selam kepada kepalamu. Mung nampak tak? Rambutmu tu bek sorak api neraka duk selang dah kepalamu Siti Fatimah." Itu anak Nabi. Pak kita bukan anak Nabi, bukan anak bapa, bukan anak ustaz. Tak apa aku anak imam kepala tak apa tak kena makan api neraka. Ni kena ingat bapa dah. Kalau kita nak wisni le keluarga ni bapa nak royak. Siapa yo nak murah rezeki, jangan balas sok mengatur lagi. Jangan jawab mulut. Ni puyuk cak boyo jadi cak burung terbeh hari-hari. Piak. Duduk bini lepah. Petai hari tok laki pula lepah. Nyapuh nak beli 2 hari sekali. Wah nak duk main munggah. Siapa yo nak murah rezeki, duk bat-bat ngatuk laki. Pakak kasih saya lah rumah, pakak kecek kira molek. Lepas tu kalau panah, bapa royak dah. Siapa ya nak kita tok laki kita panah, bapa royak dah dalam ayat tu. Dalam YouTube dulu apa royak dah. Kalau anak tak reti dengar, kalau tok laki kerah perut, ataupun kita tok laki bini kita kerah perut, bini kita kerah pedak, bini kita panas set, mik ai. Tika kita nano nasi tu, mik berah boleh puyuk. Mik berah boleh puyuk, boh ai. Baca Fatihah. Dengar. Ni bapa ayat dalam YouTube banyak kali dah. Siapa yang nak buat amal, kerana ada satu orang tua beramal ni, anak dia jadi juru semua. Anak dia jadi soleh semua. Dan sifat semacam sifat Nabi SAW. Buat lagu ni bapa, ambil berah boh dalam puyuk, ambil air boh. Ni dengar molek. Lepas tu kita buat amal bapa nak begini. Orang ni satu orang tua ni dia buat amal ni hari 3 kali sehari, dia menanuk, dia buat amal ni. Nak hari dia berapa yang nanok nasi. Nak hari yang nanok 3 kali sehari, dia ambil berah boleh puyuk berai, dia bacanya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Patu ulah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong. Akan dikau aku minta pertolongan, dan akan dikau ya Allah aku sembah. Kata mula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau aku sembah, akan dikau aku minta tolong. Berarti ulang 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacalah. Ya Allah, ya Tuhanku, minta tunaikanlah hajat aku ni.
tok laki ku kerah pergau, tok laki ku perasan ya Allah, tok laki ku ni panah pedih, anak-anak ku tak reti dengar, minta mutunah hajat ku ya Allah. So, dengar molek. Ni bukan apa-apa hajat ngaruk nah, bukan hajat tok laki jadi kura nah. Silap pehe tu puah degi rumah dua amal ilmu tok laki di kura. Lana ni. Wa amal apa? Amal segare. Wa amal apa lagi? Ilmu ngasih. Amal apa lagi? Ilmu sarak. Ilmu apa? Ilmu kemah tubuh. Wa amal bek ni makai diri masa tua ni. Tak usah wa amal. Sebab ada lagi pelepah meluk semua nak minggu ada buat pelepah tu nak pelepah ya bapa. Ambo so tak agak dah. Kita tahu dah. Nyocok kaki, tidur malam tak leh, gari budak setok kaki, tubuh jadi biru-biru sebagai kepak. Puak ning ada wa amal ilmu dunia masa muda-muda. Kalau tua jadi lengoh tidur tak leh, duk menyocok panah pedih, duk orang setok kaki kong, setok tong bangun nyatok. Patu tua jadi biru-biru kau tubuh. Orang ning ada terima ilmu dunia, ilmu ngasih, ilmu sarak. Tak sawa amak ni. Kalau ada lagi buat tu baik. Nama ketika dekat nak mati tu nyanyi-nyanyi kawa. Napah lagi pula orang panggil. Ruh payah nak tu baik buat apa. Doa kita, Tuhan tak terima. Semaya kita, Tuhan tak terima. Sedekah kita, Tuhan tak terima. Puasa kita, Tuhan tak terima. Zakat kita, Tuhan tak terima. Semaya zahiran, hakikatan la salata lahu. Zuhir saja dia semaya, hakikat bukan semaya. Zuhir saja dia puasa, hakikat bukan dia puasa. Ni yang mana royak? Sebab mau kecek setiap-tiap pak mau royak han ni sebab apa duk mari jumpa ngamon nak minggu, nak minggu. Sebab tu ambo kena beritahu kepada kampung, sebab di hari ni ambo naknya ambo kecek gapo ya kampung boleh buat amal, ya kampung boleh mikir. Gapo duk berlaku di taning jala kita. Patu gapo duk timbul fitnah, musnah antara kita. Patu gano ku nak tidur tak leh, gano ku nak makan tak leh, gano ku malam orang duk setok duk dalam gari gambar budak yak kriok duk mari duk aku duk dukung duk main budak. Ni ada mau buat amal tak kena tu. Dah? Buat amal tak kena, dah amal tak kena pergi beki dah. Kalau tak beki makan diri tu. Bapa nak royak belah-belah takutnya nyanyo semaya kita tu tak terima. Puasa kita tu tak terima. Pas Nabi tak ada royak kita macam ni. Pas mau tanya gana kat we. Sakitlah ni lama dah. Oh 10 tahun bapa. Lepas tu kat we duk ubat hingga tak ada turun ubat. Lepas tu makan dia panggil apa ekor? Oh puluh ekor dah makan dia panggil tak hingga. Cara ambil sendiri. Berapa royak dah tu? Ramah fok-fok macam ni. Deh. Lepas tu Nabi tak ada ajar kita ilmu. Lepas tu nak ajar ilmu yang Nabi ajar. Ni puyuk. Boh beras dalam. Ni nak ayah Nabi ajar. Siapa yang buat amal ni anak juru. Tok laki tak bekan, tok laki tak panasai. Pertama sekali mik beras boleh puyuk mik air. Baca Fatihah ulai di iyan kanak buduk ia kena sayang 3 kali. Lepas pada tu ya Allah ya Tuhanku tunah hajatku, patu baca pula selawat 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baca siuk di dalam air, di dalam beras tu minta wi Tuhan sejuk hati-hati anak dan isteri dan pula kita diri dan tok laki kita. Lepas tu baca lagi. Ya Latif. Kati mulai. Ya Latif. Ya Latif. 3 kali ibu apa? Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat nama Engkau ya Latif, mintalah Engkau pelembut hati aku, hati suami aku, hati anakku, semacam mana Engkau pelembut beras jadi nasi. Ingat mulai. Minta Engkau pelembut dengan berkat nama Engkau ya Allah. Minta lembut diriku sendiri, hatiku, isteriku dan suamiku, anakku, semacam mana Engkau pelembut beras jadi nasi. Lepas tu nak sedap lagi tambah ayat nak. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca ayat ni pula 3 kali. Siuk dalam tu. Cuba buat amal. Cuba buat amal dah tengok.
InsyaAllah anak kita juru, anak kita tak degil, anak kita dengar kata, anak kita juru, anak kita dengar kata lembu hati, tok lelaki kita ataupun kita sendiri panas saya dari keluarga, baca ni berapa. Kemudian Nabi SAW hajar pada kita cara nak tahu turunkan rahmat. Kita ayat dah saat ni tu cara nak murah rezeki. Tok lelaki dengan bini bukan atau bini kau ni, tok lelaki kau ni. Biar tidur paling lelaki. Tak ada ni. Paling lelaki terus. Bulak. Kadang-kadang abang duduk dalam bilik kita tidur luar. Tak jadilah kau tu. Yang kedua, siapa ia nak turut cara Nabi, nak wis selamat le rumah, nak wis murah rezeki le rumah. Gelik rumah setagi wis salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Kalau dia tak jawab lagi, kita wis salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Faham ni? Siapa ia nak wis murah rezeki, klik tagi wis salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dia tak ada dalam rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Buka pintu kerik masuk dalam. Lepas tu masuk dalam jangan kecek lagi. Kalau siapa dia nak wis murah rezeki, masuk dalam rumah tagi sana tu, wis salat, lepas wis salat jangan kecek, duk nyata start baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ni. Lepas tu baca qul huwallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Lepas tu amalan tu hak kita wisalah, kita baca auzubillah, auzubikalimatillahi tamat, setel lari pada rumah kita sampai esok je. Ibu apa? 2 amawi cara nak wi murah rezeki dalam rumah. Yang pertama, kita laki bini jangan panas. Kita laki bini jangan setilak peher. Kita laki bini jangan kecek bini dah. Atau laki kecek sepatah kita tubik 10, 20. Ni jangan. Patah boleh ok dah. Pas yang 3 nak wi murah rezeki lagi berapa? Kena cuci lah rumah. Ni rumah dah belakang ada palah. Masuk buka pintu 4 pempah hendak. Ada macam-macam saka mocik di rumah tu. Seraka makcik tu di rumah tu dapat pintu dah belakang. Dengan pempah anak, dengan sapah, dengan tu, dengan ni. Tak tahu nak tengok tak boleh. Umah kalau masuk gi, kalau beg ni berapa dah? Ni amat nak kecek dengan cara Nabi. Nabi kata an-nazafah minal iman. Bermula kesucian itu setengah daripada kesempurnaan iman. Cuba klik cek rumah masing-masing. Di rumah kita kalau ada dapat pintu pempah, dapat rumah kita ada sapah, dapat rumah kita ada macam-macam dengan plastik, gula, tak gula, ada dapat. Rumah orang ni serabut beruk. Serabut beruk. Tak senih ti. Caya apa? Masuk pak dapat rumah pemper, barang, sapah. Tengok lengok atas saran laba saja. Yak korong 10 korong dah. Tambahlah ambil nyapu sapu saran laba atas perabung tu. Arti kata saran laba banyak di dalam rumah orang tu serabut perutnya tu. Siapa ia tak servis serabut perut dalam rumah, kerja nak wi murah rezeki, kita tok lelaki suami, buai bagai tu tubik dulu. Buai sapah pai rumah wi tubik, benda-benda cuma-cuma dalam rumah wi tubik, saran laba wi tubik, pacik rumah molek. Cek rumah wi mengubung ikut tubik dah. Amau yasa lah ni. Ngumpul rumah, gasuh rumah, halal rumah, hidup supaya orang kira. Jangan kok tu. Kalau tindih ngiri, rumah ni banyak nyakit. Nyakit teh lepas so. Pas so. Pubat sehari 2 hari, pubat rumah hingga sehari 2, lepas tu jadi kelek. Pubat sehari 2, jadi kelek. Pubat tambah turun ubat. Lepas tu nak sakit semua oleh rumah tu. Sakit tak habis-habis. Lepas hak ning, lepas ni hak ning. Kenapa? Pergi perhati rumah dia.
Ni mau nak kecek ilmu hidup ni buat apa? Kalau salah, kalau rasa hubung kok ning, bukan hubung lek ning. Umah ni selamat, patu umah ni tak nyakit teh. Ambo nak pesan 3 kau. Yang pertama cuci rumah dak pe rumah. Yang kedua dah sarang labur jangan wi ada dalam rumah. Yang 3 cara ngubung rumah tu jangan wi jadi selera. Wi kok ni belaka. Supaya kita semaya. Supaya kia semaya. Jangan tindih ngiri. Kalau rumah ada tindih ngiri, rumah ni tak selamat, tak senik. 3. Karena rumah mana banyak sapah, rumah mana banyak cemar, rumah mana banyak kekotoran, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah ni. Apabila malaikat rahmat tak masuk dalam rumah kita, malaikat tak berdoa with kita. Apabila malaikat tak berdoa with kita, rezeki kita ya payah. Rezeki kita kalau boleh derah habis. Kalau boleh derah habis, kadang-kadang payah nak boleh. Boleh pun derah tubik, derah cabut, derah tak ada, lagi pula tak lekat duit, tak jadi kera. Bapa faham nah? Amo nak royak. Satu hari ayah hamba, amo tengok yak budak ke ayah hamba baba jilah pun jawi ni. Bukan amo nak akik baba hamba tak. Tapi kita nak royak ibu kita, ayah kita, sebab apa ya orang hidup pun jawi tak ada gapo sekarang. Tak ada kebun, dia kata aku nak tanah 5 ran ni. Ni amo tak ada nak akik orang tua ni, tapi cara hidup dia murah rezeki. Ya dok ben buat apa? Ya tak aku beli tanah kawan puasa pun jawi ni, aku beli 5 ran. Aku nak 5 ran ni ya. Orang duk tawar masa tu tanah 1,500 ko. Masa 40 tahun, 60 tahun dulu, masa tanah kawasan tu 1,500 ko. Orang duk tawar banyak, ya tak ada ambil. Ya tak apa, aku nak 500 ni, apa 5 ran ni. Lepas tu ambil 5 ran ni, ya duk ben buat apa? Mula-mula buat pasal dulu, buat dangan, ngajar Quran. Anak murid dia pelik hak buta seorang, tulis seorang. Bisu 3 orang anak murid dia. Anak murid dia pelik dah. Ada hak bisu seorang, ada hak tulis seorang. Lepas tu seorang lagi buta. Tapi hak buta ni duk tarak boleh duk ngajar lah ni. Buta boleh ngajar. Hak tulis boleh ngajar. Lepas tu amo tengok amalan orang tua amo ni. Sebab tu lah ni amo tatbik, amo turut ibu nah, turut ayah saya. Turut ayah ni. Turut bapa amo sendiri. Amo tengok masa amo budak, pahala ni amo tu pakai semua. Seminggu wajib le pondok, kena buat bersih, stay pondok 2 kali seminggu. Ni kita nak kecek pakai hidup pay berapa nak wijaya ni. Sebab pola kapun nampak selerak, rezeki payah, cari makan payah tak cukup, beretai lekat yak tepat-tepat. Pak kedai lai pisah buka 3 T mampu. Hak nak lekat beretai. Beretai aku beretai lah, nanti aku boleh potong ni aku bayar. Baik dululah lepas hujan ni tak apa, aku boleh motong ke boleh jual dia aku bayar. Pas tu kedai nak musim kok mana labur 1,000 roi, pas getai 3,000. Ni. Kena fikir apa? Nak fikir wijaya nah. Ayah hamba ni dia dah masa tu dia bangun tahajud pukul 3 itu berarti hamba. Pukul 3 dia bangun. Pukul 3 tai dia bangun. Pas dia bangun buat apa? Ya bangun, ya ambil asmaya. Lepas dah tu ya semaya mula-mula sekali sunat taubah. Ya bangun mula-mula sekali ya semaya sunat taubah. Lepas pada semaya sunat taubah, ya semaya sunat hajat. Minta pada Allah Ta'ala wijaya khijai apa itu ni. Wijaya le amalan dia. Yang 3 ya semaya sunat tahajud. Bangun ketiga pertama ya semaya sunat taubah, berarti molek ibu bapa. Kalau kita nak berjaya semacam-macam tok guru, macam-macam orang-orang alim, macam orang-orang soleh, macam aulia ilah, berarti mula kali bangun malam ya semaya taubah. Lepas pada semaya taubah ya semaya semaya hajat. Lepas pada semaya hajat ya semaya qiyamul lail. Lepas pada saya semaya qiyamul lail siap ya duduk tahajud dia, ya bacakan selawat dalailul khairat. Kemudian selawat dalam ilul khairat ni dia baca dah hari. Hari ni Sabtu baca sampai sekat ni. Esok Sabtu dah. Ahad sampai Senin. Senin dia ada buk dia baca sehari Senin. Dia tinggal Selasa hari dia. Rabu baca dia. Khamis baca dia. Jumaat dia ada
siap-siap dah. Orang panggil ada muqarrar dia dan ada ketetapan bagi harian. Sudah ya semaya, sudah ya baca selawat, ya turun mari dak pe balas. Ya turun mari dak pe balas, dia nyapu. Belum pada dia nak gerak tak pakai sapu dak pe umur. Dah. Lepas pada tu dia gerak tak pakai, gerak pon nak koko subuh. Lepas tu dia nak mana-mana dia nak balas. Sudah maya subuh, sudah maya isyak siap. Ya turun dak le pukul 7 pakai nasi, ya turun ke mana? Ya tunggu sapu, tak payah batah, tak payah tembok. Siapa luar batah mahmur tu, siapa batah besar. Tik lembu, tik gapo dah batah, yuk pokok bih. Pakai kampung tanya, babo, rano ni boleh tu lalu, babo kena siapa tu buat sapu luar, tik lembu siapa luar ni. Ya temu tahu dah. Mu tahu dah. Malaikat rahmat, ya nak masuk moh kita. Malaikat rahmat, ya nak masuk doa kita, kena umuh kita cuci. Tak payah moh kita tak boleh ada tik kicap. Tak payah moh kita tak boleh ada tik lembu. Tak payah moh kita tak boleh ada tik ayah. Kena cuci tak payah moh kita. Baru malaikat rahmat dia turun langit, dia masuk moh kita, dia berdoa kita. Apabila malaikat rahmat masuk banyak lagi moh kita, dia berdoa banyak kita murah rezeki. Kerja sikit-sikit boleh duit banyak. Kerja sikit-sikit duit kita kau tambah, kau berkat. Kerja ni pun jaya, buka kedah luluh pun jaya, buka air nampang pun jaya, buka kedah rocek pun jaya. Kenapa? Kerana malaikat tu penuh dalam rumah kita, duk berdoa untuk kita berkat le rezeki, berkat di dalam umur, berkat di dalam kehidupan. Ni salah satu ibu apa? Kalau ibu bapa nak wijaya ibu apa dah, kena jaga pi. Anak kena jaga. Wi baca Quran telah umur. Ni dah hantar demo hantar Quran kita tak aja. Gata mekak tu hantar mo demo tu. Mo kita tak saya baca asal jangan Quran. Pas mo ta ni ibu apa mo nak oyaknya. Kalau ibu apa malah nak baca, dia beli telefon sutih hang buka surah Baqarah lah umur. Kalau rumah kita banyak kena sihir, kalau rumah kita banyak kena jin, kalau rumah kita banyak benda hiblis, maka kita pergi buka surah Baqarah dalam telefon. Kalau nak baca tak boleh, pergi beli telefon sutih. Dia beli hak sendiri puluh ribu boleh. Nak buka untuk Quran tak boleh. Masya Allah. Beli telefon sutih, buka surah Baqarah pagi malam hidup bunyi semua. Kalau rumah mana banyaknya iblis, banyaknya deki kena, banyaknya sihir, pergi buka surah Baqarah hidup bunyi semua di dalam rumah kita. Pergi beli. Deh, nak wi malaikat tu masuk dalam rumah kita, nak wi berkat dalam rumah kita semacamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil cara hidup Nabi. Nabi hidup Nabi buat lagu anak ibu apa? Bangun tidur buatlah mana? Lepas bangun tidur buatlah mana? Nak tidur semula buatlah mana? Ni kita kena curuk cara Nabi, kerana Nabi tu wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguh engkau itu ya Muhammad satu orang yang bersepakai dengan perangai dan akhlak-akhlak yang termulia dan akhlak-akhlak yang agung. Nabi akhlak ke mana? Pasti ibu apa? Nak bicara kita nak wijaya dalam umur dia. Kita kena beki ibu apa? Lepas tu buat kita kadang-kadang duk tak cuma banyak perkara ni amat duk jalan kat kampung kita tengok mari sebab apa kampung ni tak jaya, sebab apa orang ni payah rezeki. Ibu bapa diri kena patah. Satu, kalau kita duduk sama-sama kita ajinab, sama-sama kita mahram kita ngatuk lagi kita dengan anak kita, tak ada apalah masalah kain kelubung ni. Tangan baju kadang-kadang orang kita faham kau duduk dalam rumah ni ya tak pakai tangan baju. Pakai baju tangan kerak tak apa kawasan rumah ni. Jangan. Hak benda sikit-sikit baik ni duk tarik rezeki kita ni. Tapi kita tak nampak ni. Kadang-kadang kita tubik luar rumah kita tak tudung orang laki-laki ajnabi tengok buka rambut. Kita pun tak ada apa dalam rumah kita. Orang nampak. Ning salah satu orang panggil benda-benda yang duk tarik rezeki kita. Tapi kita tak nampak ni. Orang kita mereka tak kira nak. Apa dia duduk dalam rumah kita. Kan dia tanya kerat. Tapi rumah kita pergi batas duduk dalam round. Jatuh betina duduk tengok kita tak kelubung. Duduk tengok kita buka tangan.
Ini salah satu bagi kita payah rezeki berapa. Ni kita tak khabar lah kau ni. Kadang-kadang kita tu nak pakai baju tangan pandai. Kadang-kadang kita retina nak tak pakai stuking. Kaki kita nampak buku kaki, kita nampak kecah, kita nak. Ini haram. Apabila haram, hari-hari. Dengan haram ni yang murah rezeki kan? Dengan haram ni Tuhan laknat, malaikat laknat, malaikat kutuk, malaikat berdoa ke atas dia. Ni salah satu daripada rezeki kita payah. Amma nak ayatnya, ibu bapa kena patih pakai anak kita sendiri pakai kelubung kena katuk wi molek. Lepas tu jangan duk pakai pesing ketak-ketak sangatlah. Ni tu bet kedai pakai siapa orang boleh buat gapo, boleh pukul pesing mana. Ni kena patih, kita kena jaga ibu bapa, kena royak ke anak-anak kita. Bapa mai royak yang ni. Tapi satu hari pok kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala ni. Ditanya nak gano mu pakai sikap, gano mu tak kelubung, gano mu pakai ketak dak pe orang laki-laki haji Nabi. Ni bukan mahram mu, ni bukan kakak mu, ni bukan adik mu. Gano mu pakai ketak bek ni. Tuhan akan tanya. Tuhan akan soal kita seorang-seorang akhirat esok. Bahkan orang tino kena pakai tebal, pakainya tebal labuh patu kena. Kalau kita pakai tebal tapi ketak, supaya tak ada pakai, supaya terlanyai dah. Pakai tebal tapi ketak, orang boleh buat iti, ni besar ni weh, ni besar ni. Orang boleh pukul, orang boleh royak. Ni walaupun kita pakai tebal sekalipun, hakikat kita terlanyai. Hakikat kita berdosa, hakikat kita tak pakai hakikat kita tidak tudungkan aurah kita. Lepas tu Nabi hajar kita kan? Nabi royak kata satu ketika. Ni Nabi royak ni. Satu ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Naik Isra' dengan Mi'raj dengan Jibril, tengah Nabi duduk berjalan tengok orang tino pala turun ke bumi. Pala saat ni duduk gantung di tengah-tengah langit. Di pala otak duduk gelegak gluk. Rambut duduk ikat tu, lepas tu duduk gawa ya, duduk akik naik ke langit, duduk gantung di tengah langit. Maka Nabi tanya Jibril, ya Jibril, apakah balasan orang ini Jibril? Jibril royak kata, inilah hamba Tuhan hamba, umat bagi Tuhan hamba, duduk di atas dunia, ya wahai lepas rambut. Wi orang jatuh tengok, wi lelaki haji Nabi tengok, ya tak kelubung duduk atas dunia, akhirat Isa Allah Ta'ala gantung rambut ya di tengah langit, lepas tu otak duduk gelegak gluk. Ini bapak, di hari ini kita kena patut kita dengar, patut kita patah, patut kalau kita nak wi kita tu selamat, patut fak kita kena pakat beramal, bukan kita dengar bapa tak ada nak takir apa di bapa, tapi bapa nak wi jaya dalam hidup fak kita semua ni. Sebab fak dok pergi ke rumah gapo itu ni nak jaya, nak selamat, patut nak wi murah rezeki. Tengah-tengah tanya bapa nak buatlah mana nak wi murah rezeki. Amo kerja tak cakap kerja apa. Patut laki amo kerja tu pun jeng. Kerja ni pun jeng. Buka kedai pun lipat kedai, lipat meja. Nak buat lagu mana bapa nak wijaya. Ini fak kita kena fikir sendiri. Dalam amalan kita, dalam bentuk muamalat kita, di dalam masalah buatan kita, di dalam kedudukan kita kena pakat jaga. Karena Nabi itu innama bu'istu li utammimal makarimal akhlak. Karena Nabi SAW itu dibangkitkan Nabi saat itu apa dia? Ialah untuk nak memperbaiki akan akhlak-akhlak yang terbaik, yang termulia daripada akhlak-akhlak. Maka Nabi inilah sebagai orang yang jadi contoh dan orang yang jadi tauladan kepada kita untuk kita berperangai yang baik. Ini kita kena ajar anak kita ajar cara Nabi, makan jangan bazir. Dan kita tengok ke tua-tua kita ajar, pas Nabi ajar jangan bazir. Nasi lah pinggir kena habis. Kena makan ini akhlak Nabi ni. Patu cara makan Nabi buat lagu ni buat apa? Sudah makan Nabi jilat tangan. Sudah makan. Makan nasi jangan makan dengan sudu. Ni akhlak Nabi. Makan dengan tangan, sudah makan pak tu Nabi suruh jilat. Supaya ni san hak di jari ni tubik untuk mudah peracur makan ni lepas. Lepas tu sudah makan siap dah gapo itu Nabi suruh jilatkan tangan, nampak hidung jilat tangan ni. Lepas tu makan weh habis. Nasi lah pinggir kena makan weh habis, jangan duk tinggal walaupun sebutir.
Kita kena ajar kepada anak kita jangan bazir dalam makan ni. Ini cara nak wi berkah. Kemudian Nabi SAW ada satu ketika Nabi kita SAW ayat kata dia ni sangat ya dah. Manusia pun rindu kepada Nabi, manusia pun dapat rahmat dengan Nabi SAW, dan kita sendiri pun dapat selamat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi itu ajar kepada kita, jangan kita bersifat dengan sombong. Dah. Jangan bersifat dengan sombong. Kerana Nabi SAW tidak bersombong sama sekali. Jangan sombong weh. Deh. Ini salah satu sifat yang Nabi larang pada kita, jangan sombong. Kerana di dalam Quran ada sebut kata wala tamshi fil ardi marha, dan jangan berjalan engkau yang Muhammad pada muka bumi ini hal kadang kau san itu berlengok-lengok. Jalan je apa? Nampak angin. Ni sifat Nabi dah ni. Banyak kok kita guna sifat angin lah ni. Dah angin dengan orang. Kadang-kadang dengan orang tua pun angin. Mek orang tua tak dapur, tak pasal padi, kita tu sedap tahu. Ada ramai ni beg ni. Wak hina ke orang tua, wak nyanyo ke orang tua. Lepas tu siapa bila dekat-dekat dia nak mati, dia nak mucat tak boleh. Orang tua lah ni ya kaya, ya senang, kereta besar, kereta mewah, rumah besar. Orang tua yang mau tanya dek mana? Nung dah hujung rumah padi. Ni sifat Rasulullah tak ni? Ini bukan sifat Rasulullah. Karena Rasulullah bersifat dengan rahmat, bersifat dengan al-lutfu, bersifat dengan al-atfu, bersifat dengan lemah lembut, kasihani, kasih belah. Dan Allah Ta'ala bakit Nabi rahmatan lil alamin. Jadi sejuk dan rahmat. Dan pula kasih belah bagi semua alam ini. Sama ada daripada jin dan manusia. Dapat rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Nabi tak buat lagu ni. Pada masa setengah tu tak umur orang tua kena. Tak orang tua di tepi UK, tak orang tua di basah padi, tak wi makan mana Allah pun barang cuma-cuma. Allah kok orang tua barang apa saja tak mau makan dah. Barang beras pun barang usai-usai dah wi kok orang tua. Ibu bapa kena ingat kalau kita ada buat lagu ni, kita buat macam ni kepada dua ibu bapa kita, satu hari lagi ke datang kita tak bahu syurga. Lepas tu duk bimbang-bimbangnya orang yang buat kepada orang tua macam ni, orang ni dekat-dekat nak mati, dia nak mengucap tak boleh. Ada satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu nama Alqamah. Cerita ni kemungkinan kita bersernah. Alqamah ni satu hari dekat-dekat dia nak mati, sahabat lain mengucap, sahabat lain kata, ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Alqamah paling piah. Abai, kamu mengucap, kamu kata la ilaha illallah. Sahabat lain pula pergi tepi Alqamah, qul, kata olehmu Alqamah, la ilaha illallah dekat dia nak mati. Tambah abai, tak muhlah ia Alqamah saat ni tu mengucap. Haja Alqamah terik tiga pula, qul ya Alqamah la ilaha illallah. Kamu kata Alqamah. Kemudian fok-fok sahabat ni cik mari kok mana Alqamah tak mau mengucap. Karena apa Alqamah tak sempat mengucap la ilaha illallah. Demo royak kata Alqamah ada silap sikit dengan air ngamuk dia. Silap kok mana? Ada salah kok mana dengan muk dia? Demo royak kata Alqamah ni dia beli kain sarung lah, kita kecek mudah-mudah. Kain sarung kok bini dia harga mahal. Ngamuk lah kok yata-yata ni. Beli kain sarung kok bini harga mahal. Beli kain sarung kepada muk dia tu harga murah. Pas muk dia tu berasa sedih hati, berasanya kecewa, berasanya kecil hati dengan Alqamah. Dengan dia tu datang hati buat mana? Beli kain sarung kepada bini tu harga mahal, beli kepada dia tu harga murah. Muk dia rasa kecil hati. Apabila muk dia tu rasa kecil hati kepada Alqamah saat ni, kemudian dah sebab ni lah pucuk Alqamah dekat-dekat nak mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Selepas pada tu ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun panggil muk bagi Alqamah ni.
Ia kata, ya mokcik mai kosta, aku nak tanya. Nabi kata, ya mokcik mai kosta, mau nak tanya nyo sebab po Alqamah ni tak boleh mengucap. Dengan sebab po Alqamah abai daripada mengucap la ilaha illallah, maka mok ia pun royak tetenge Alqamah ni. Ia kata gano? Ia kata Alqamah ni ia ada beli kain sarung 2 la ya Rasulullah. Beli pakai ye 2 la, ia beli ke bini ya harga mahal. Beli kepada aku ni harga murah. Hak ni kuasa kecil hati, ku tak mau maaf kepada Alqamah ini. Deh, tak mau maaf. Dengan sebab ni Alqamah tak boleh nak mengucap. Lepas daripada tu Nabi kata, ya sahabat, mungkin aku kaya pi, mari sambung tepi ni, aku nak bakar Alqamah. Mungkin aku kaya pi, mari aku nak bakar Alqamah. Kama dia sahabat-sahabat pun pakak aku kaya pi, aku kaya pi, mari tak sambung tepi Alqamah. Lepas pada tu Rasulullah pun nak cucuh pi lah. Moga mok kata aku tak maaf ya Rasulullah. Mok cik tak kata gana. Mok cik kata aku tak maaf ya Rasulullah kepada Alqamah. Kenapa? Karena dia beli barang tu kepada bini dia harga mahal, beri kepada aku tu harga murah. Aku tak mau maaf dah ke dia. Jawab Nabi tu tak apa. Kalau mok cik saat ni tu tak mau maaf kepada kepada Alqamah, tak apa, mau nak bakar Alqamah. Apabila Nabi saat ni tu nak bakar Alqamah, mok dia pun mari kata, ya Rasulullah, mu nak bakar semua ti ke Alqamah ni. Mok dia tak nak bakar semua. Moga mok cik tak mau ampun, mok cik tak mau maaf kepada dia. Maka Alqamah saat ni tu apabila Nabi saat ni nak bakar, mok dia pun mai jumpa dengan Nabi saat ni tu, ya Rasulullah, tak apalah ya Rasulullah, tak apalah aku maaf kepada Alqamah, aku ampun kepada dia dengan apa kesilapan dia, aku maaf semua. Ni nak ayat kata mok, walaupun dia murih, walaupun dia marah secara mana, apabila sampai tahap Rasulullah nak bakarkan anak dia sanggup maaf semua apa kesilapan Alqamah buat terhadap dia. Maka apabila mok dia tu maaf, apabila mok dia tu ampun, Alqamah dia mempuaja, kul ya Alqamah la ilaha illallah. Alqamah pun kata tu, la ilaha illallah. Ni hak ni kita takut ibu apa? Takut dekat-dekat kita nak mati, kita nak kata la ilaha illallah tak boleh. Apabila kita nak kata la ilaha illallah tak boleh, maka kita jadi satu manusia yang paling celaka sekali di sisi Allah. Sebab apa? Sebab orang tak boleh kata la ilaha illallah, orang ni satu orang yang kecelakaan yang amat besar. Orang yang terbaik, orang yang beruntung, orang yang faiz, orang yang beruntung di sisi Allah ialah orang yang boleh kata la ilaha illallah, ataupun dia mati dalam husnul khatimah, dia kata la ilaha illallah. Ini apa? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi kita tu jatuh sakit berapa? Nabi satu ketika dia jatuh sakit pada tahun yang ke-11 daripada Al-Hijrah. Nabi saat itu jatuh sakit. Famarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan apa Nabi jatuh sakit? Nabi saat itu beranak tepat 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lagi pula Nabi saat itu umur 2 bulan duk kandung, ayahnya mati. Maka pengasuh yang pertama bagi Nabi ialah nama Ummu Aiman, ialah hamba bagi ayahnya. Ini orang yang cara Nabi mengasuh Nabi mula-mula sekali, nama Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman ni orang yang duk mengasuh Nabi hak mula-mula sekali. Kemudian Nabi mula-mula sekali orang mengasuh ialah kena pada Ummu Aiman, ialah hamba bagi ayah Nabi. Lepas tu orang menyusu Nabi yang pertama ialah kena kepada siapa dia? Kena pada Sugaba, Halimah binti Zu'aib, lagi pula As-Sa'diyah. Ini salah satu daripada orang menyusu ataupun mak nyusu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kena pada Halimah binti Zu'aib binti binti Sa'diyah. Halimah binti Zu'aib lagi pula As-Sa'diyah. Ini mula-mula orang yang menyusu kepada Nabi. Nabi saat itu kita kata orang yang menyusukan Nabi mula-mula, yang pertama kena barakah. Ni ingat, orang menyusu Nabi, orang mengasuh Nabi yang mula-mula kena kepada mak namanya Ummu Aiman. Dia morning jadi hamba bagi Abdullah ayah Nabi.
Patu orang jadi mak menyusu Nabi pertama, nama apa dia? Pengasuh pertama nama Barakah Al-Habasyiyah. Tu pengasuh Nabi nama Barakah Al-Habasyiyah. Ialah pengasuh Nabi yang pertama, kama dia dimakruh di kalangan orang Arab nama Ummu Aiman. Tapi penyusu Nabi yang pertamanya nama apa? Ialah penyusu Nabi yang pertama nama Suwaibah. Suwaibah ni ialah hamba kepada Abu Lahab. Dan penyusu Nabi yang kedua ialah kena pada Halimah binti Abu Zu'aib lagi pula As-Sa'diyah. Dua orang mak menyusu dan pula pengasuh yang pertama ialah namanya ialah Ummu Aiman ataupun Barakah Al-Habasyiyah. Orang menyusunya ialah dua orang. Suwaibah ialah hamba bagi Abu Lahab dan Halimah As-Sa'diyah tu laki nama Abu Kabsyah. Usia Nabi umur 5 tahun hidup dengan maknya ibunya. Maka nak ibunya lebih kurang Nabi umur 4-5 tahun. Maka jatuh sakit mati di Abwa, tengah-tengah jalan di antara Madinah dengan Mekah. Maka Nabi dilahirkan bila ibu apa? Yakni lahir Nabi saat itu dah ialah pada 12 Rabiul Awal. Lagi pula dekat-dekat Nabi saat itu nak mati, Nabi kata kan? Nabi katanya kepada orang-orang Islam dekat-dekat Nabi saat itu nak wafat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma danat wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abdullah Ibnu Mas'ud kepada sahabatnya, Nabi katakan, Nabi kata lamma danat wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala mendekati waktu Nabi nak mati. Nabi mati pada tahun berapa? Ialah tahun 11 daripada hijrah. Ingat berapa dah? Tepat 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun gajah Nabi beranak. Maka tahun 11 daripada hijrah, yakni bila pada Nabi duduk Mekah mai Madinah, dah lebih kurang dalam 11 tahun. Tahun yang ke-11 tu Nabi nak mati. Maka dekat-dekat Nabi nak mati ni, jama'ana, Nabi pun mengumpulkan fok-fok kami, fok sahabat. Nabi panggil fok-fok sahabat saat itu, fi baiti amnina, fi baiti ummina Aisyata radhiyallahu anhu. Nabi dekat-dekat dia nak mati, maka Nabi mengumpulkan para sahabat ridwanullahu alaih daripada al-muhajiri wal ansar. Nabi panggil fok muhajir wal ansar di rumah Siti Aisyah. Pak rumah Siti Aisyah luar tak luar nak fok orang pergi Mekah tahu dah. Ni rumah Siti Aisyah situ lebih kurang. Ni gapo memang Nabi sejak Nabi. Pas celah tu dia panggil Raudah tu. Sebab tempat kita nak tengok fok-fok pergi Mekah di Raudah pakat bubuk lah ni nak masuk nak pakai queue. Pas lah ni pula room baru ni kena kita daftar di dalam telefon kita, kena apa? Kena app masuk dalam telefon baru boleh kita nak masuk di Raudah. Lah ni kalau fok-fok tua pergi Mekah tak ada telefon, tak pandai telefon, tak boleh nak masuk di Raudah. Raudah ni orang panggil bombing ya Allah Ta'ala ambil le syurga mari tok sini. Mana bombing Raudah buat apa? Ialah bombing yang ada di antara rumah Siti Aisyah dengan mimbar Nabi. Ni mimbar Nabi. Pahlik tu rumah Siti Aisyah lebih kurang 20 meter lah. Ya tak luas sangat, dalam 30 meter rumah Siti Aisyah. Tepat ditanam Nabi pada tahun yang ke-11. Nabi mati di dalam rumah Siti Aisyah, di atas riba Siti Aisyah. Lepas tu ditanihkan Nabi di dalam rumah bagi Siti Aisyah, bilik Siti Aisyah. Nabi sakit, duduk atas riba Aisyah. Nabi panah pada tahun yang sebelah, Nabi demi panah. Pas Nabi suruh Siti Aisyah ambil ais gereba nak basuh kepala, dia panas sangat. Lepas tu Nabi tu mati dalam bilik Siti Aisyah. Lepas pada tu ditanamkan Nabi dalam bilik Siti Aisyah. Kemudian rumah Siti Aisyah dengan mimbar Nabi lebih kurang 2-30 meter. Pas celah tu orang panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Bombing yang Allah Ta'ala ambil le syurga tak situ. Dalam dunia bombing syurga situ sepat. Sebab tu orang duduk dalam Raudah wasa segar hati, wasa sejuk hati, wasa nak wayak tak boleh duduk dalam tu sedap. Doa pun sedap, wa'amal pun sedap, semaya pun sedap, tak ada mikir hal dunia. Cuba tanya orang pergi Mekah Madinah, tak ada ingat dah ke sekerat, tak ada ingat dah ke nego, tak ada ingat dah ke bung. Sebab nu duk nampak amalan nak ibadat kepada Allah, sebab ia duduk di dalam tanah syurga.
Orang hidup dalam roda sebab tu Nabi kata nak, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Barang yang ada di antara rumahku dan pula di antara mimbar aku. Mana rumahku? Rumah Siti Aisyah. Dan mimbar tempat aku bacakan masalah tebak. Raudhatun min riyadil jannah. Ialah satu kebun, satu bombing daripada bombing syurga, ibu bapa. Bombing syurga tu. Sebab tu lah ni, dia kena pakai telefon nak masuk grup Patok Seh ni, dia apa orang? 20 orang. Dia kena smart masuk dalam telefon, dia kena add masuk dalam telefon. Nak pergi masuk ke apa? Kalau nak masuk ke ruang malam, kena royak dalam ni, kena royak pada askar nak masuk ke ruang malam. Dia ada orang panggil cara dia, dan cara app dia masuk di dalam telefon berapa orang? Pukul berapa? Dia beri smart siap-siap. Mau nak masuk ke apa dalam raudah, berapa orang? Mau kena royak nama sikit-sikit, berapa orang? Tok Seh mana? Syarikat mana? Syarikat gapo? Kena royak sosok. Apabila kita nak masuk, orang derek dah. Berderet-deret nak tunggu masuk dalam raudah Nabi. Bertalu-talu, beratus-ratus, beribu-ribunya nak masuk dalam raudah. Puak tina tengah risau ya wilayah malai tak wih. Kamar dia nak masuk tu, kita hala telefon dia, dia tengok pukul 2 masuk. Apa ke Tok Seh mana? Tok Seh Hamad ke? Tok Seh Zakaria ke? Tok Seh Tolik ke? Dia tengok masuk. Masuk ke situ kena tunggu dulu. Masuk lekek nak tunggu, nak tilpah puak ni masuk dalam sebelah orang, 10 orang ataupun segrup tu dalam 100 orang. Dia buka tapi masuk ke. Semaya sunat, semaya doa situ. Doa situ. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mana tempat kita kena banyak doa. Kadang-kadang pakat dok handsome deh, dok saipio kawan dok dinah deh, tengok deh. Tempat doa kita tak ada berdoa jadi molek mana di raudhah. Patu di kubur Nabi, patu kubur-kubur sahabat, kubur-kubur dapat sejarah-sejarah tu, kita kena pergi. Patu niat molek ku hari ni, ku nak mari ziarah Nabi SAW. Dan sebab di akhirat esok kita ada syafaat. Siapa dia pergi ziarah kubur Nabi, orang ni dia dapat syafaatkan daripada Nabi SAW. Patu di raudah ni bombing syurga, tak ada dah atas dunia ni. Bombing syurga sini setempat. Siapa dia nak boleh rasa bombing syurga, dia kena pergi Madinah soy. Siapa dia nak tawaf Baitillah, dia kena pergi Mekah soy. Lepas tu, air mata ni dok makan ni, kita tak air. Air mata kita tali syurga tak? Tali air syurga 3. Yang pertama, talian air telaga Zam-Zam. Ni air mata daripada syurga. Yang kedua, air tah dunia. Tapi air ni talian daripada syurga. Yang kedua, sungai Nil. Nil ni di mana? Ialah sungai yang duk lalu di tepi negara-negara Saudi. Dan pula sungai Nil ni, orang panggil sungai ni yang jadi cabai 3 di Iraq hadap Mesir sebelah. Maka air sungai ni yang duk lalu dapat kota Mesir, dapat Azhar tu, itu orang panggil talian sungai Nil. Pas sungai Nil ni, orang panggil talian dia daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang 3, air sungai talian daripada air mata syurga ialah sungai Furat. Hak Allah Taala sebut dalam Quran. Ni kita kena tahu. Sungai mah kita tak ada sabut tungan daripada sungai ni. Tak ada daripada talian air syurga. Cuba ibu bapa cuba pergi minumkan masak telaga Zam-Zam. Air Zam-Zam minum berapa kali rasa tak serupa dengan air kita. Tak serupa dengan air telaga kita. Tak serupa dengan air foralik kita. Tak serupa dengan air Fanta yang kita minum. Tak serupa dengan air Coke kita minum. Air Zam-Zam kenapa boleh rasa tak serupa dengan air dunia? Sebab air ni bukan air dunia. Talian syurga. Air iaitu talian air mata daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti bombing yang ada di bombing Raudah. Bombing Nabi SAW. Ini dikatakan bombing syurga yang terletak di bombing Nabi SAW. Sebab tu kita pergi Mekah, minum air Zam-Zam banyak. Masuk sejai, minum air Zam-Zam. Tubik sejai, minum air Zam-Zam. Minta pada Allah, minta wi lembut hati, minta wi terhewak tubik benar karat-karat hati. Hati yang tak molek, hati hasad deki, hati dendam ke orang, hati duk mengata ke orang, hati yang jadi kerah, hati yang jadi gapo karat ni. Kita minum air Zam-Zam itu dengan berkat talian air Zam-Zam daripada air syurga. Minta wi Allah Ta'ala lembut hati, wai karat hati. Satu ketika mau nak cerita.
Satu hari ada kerajaan Mekah yang gibuk roaring di dalam air telaga Zamzam. Ni nak tengok ya tau air telaga Zamzam ni air molek ke air tak molek. Fok kerajaan Saudi gibuk roaring dalam air Zamzam. Kano fok bomo, fok doktor naik pack ni, dia kata air telaga Zamzam ni ada racun, lagi pula air cemar. Kemudian satu ketika fok kerajaan Saudi gicuahkan chlorine hak fok kita dak mani sak wainam tu Sak wainam tu boleh kaya buh chlorine lah tok sewi puno air tu dah kan. Kemudian dia mau buh chlorine di dalam air telaga Zamzam. Lepas tu pagi esok air telaga Zamzam mutah tu baik buak jadi putih selerok habis ke tepi sejarah. Apabila jadi putih di air gapo kawasan telaga Zamzam, maka berita ni sampai kepada Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Dia ni satu keturunan daripada Ahli Bait, daripada keluarga Nabi. Dia mau kata, ya Syekh, kok mana air telaga Zamzam hari ni boleh buat tubik buak putih ni? Dia kata sebab apa dia mau gitu ni? Dia mau karya dia sebab dia mau buh masalah chlorine turun di dalam telaga Zamzam. Kemudian Syekh Muhammad kata, hey, dia kata mu tak ada kena buh dia chlorine di dalam air telaga Zamzam. Kerana air telaga Zamzam tu dia terlebih suci daripada chlorine. Air telaga Zamzam tu dia talian air dia sebut dalam hadis daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin chlorine hak dunia, air Zamzam daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tak kena dah mungkin chlorine di dalam tu. Sebab tu air Zamzam berapa? Kalau puak payah beranak, amal ayat dah gitu. Kalau puak payah beranak payah je ni weh. Beranak kau seorang kadang kau peri taubat tak mau beranak dah. Tubik kaki dulu. Susah. Tak usah beranak, tak mau peri. Bagi orang tino payah beranak. Bagi orang ni pubat tak turun. Nak buat kau ni bapak? Ni mana orang yaksa? Klik-laknya dan pula cara-caranya orang nyakit pubat tak turun. Kena kau gapo kau pergi pubat tak turun ubat. Ataupun orang tino ni perempuan ni beranak payah ni apa? Nak agak kita ambil pinggir putih. Amal royak dah sekali ni, royak kali yang kedua. Kalau ada anak-anak cucu kita payah beranak, payah lahir, payah dak beranak, payah wiladah, kita ambil pinggir cuci. Pinggir putih tak ada bunga, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. 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 We cukup 41 kali. Tulis di pinggir putih tak ada bunga, tulis aku Bismillahirrahmanirrahim. 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 41 kali tulis dengan kalam. Lepas pada tu kita ambil air Zamzam. Kalau tak ada air Zamzam, ambil air telaga yang cuci. Tapi hak molek nombor 1 air Zamzam, kita cuah masuk dalam pinggir tu, hak kita tulis bismillah 41, lepas tu kita naik konyah. Ambil air tu pergi buh dalam canu, buh dalam gelas, dalam kas. Kita wi kepada anak kita ataupun cucu kita, hak payah beranak wi minum. Ataupun demo ni sakit pubat tak cakap nak pubat, rata dah bomo 3 wilayah, bomo kampung pun habis, bomo Kedah pun habis dah. Kita ambil air hak kita tulis Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, pati kita curahkan air Zamzam, kita gonyo-gonyo, wi orang sakit tu minum ataupun orang payah beranak. Insya-Allah biiznillah Allah Ta'ala wih kemudahan orang yang pubat tak turun ataupun payah beranak itu ibu bapa. Kemudian satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakit. Kemudian sakit Nabi nak mati tu sakit gapo ibu bapa? Yakni demam. Demam gapo Nabi? Demam panas. Air saat ni tu ada air hak tali syurga, air Zamzam, telaga Furak, laga sungai ni. Patumah kita ni bukan daripada talian syurga. Lepas tu isi orang syurga, kulit orang syurga ada so yang di kita. Kuku ni. Ni. Kuku ni kulit fok ahli syurga. Jadi selepas daripada tu ada Tuhan lepas mari ke dunia,
Tuhan tinggal habis. Apabila tu ada makan wakul dipak, kain pakai ye 70 lapis, tubik dengan sendiri. Soyak dengan di, cucak dengan di, cabut dengan sendiri. Tu ada yang kata, awak kelanya bogeh. Tapi tu hewi ingat juga tanah pada tak ada dia ahli syurga dah. Tu hewi tinggal soya sifat ahli syurga, kulit. Mana kulit syurga? Supaya kuku hitam. Cerah, putih, lepas tu pakai kain 7 lapis tu lah, alio nampak lik lagi. Ni, kuku ni. Kulit ahli syurga sikit lagi putih baik ni. Putih baik kuku kita. Pakai kain 7 lapis, 70 lapis duk telai ali nampak lak-lak lagi. Bagi kita lah ni oh putih ke, putih campur hitam. Kemudian Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi satu ketika Nabi sakit berapa? Nabi sakit pada tahun yang ke-11 daripada hijrah. Nabi demi panah. Nabi demi panah satu ketika. Lepas tu Nabi kumpul sahabat. Panggil sahabat mari di rumah Siti Aisyah. Nabi kata apa? Nabi royak kepada buat sahabat mari pun Siti Aisyah rumah Siti Aisyah. Thumma nazara ilaina. Lepas pada tu Nabi tengok kepada kami. Katanya Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud dan sahabat-sahabat lain. Nabi pun tengok kepada dia. Lepas pada tu dah Nabi sana tu fanama'at ainahu, maka mengalirlah oleh dua air mata Nabi. Teriak Nabi. Nabi demi panah, dekat-dekat nak mati, Nabi panggilkan para sahabat semua mari di rumah Siti Aisyah. Apabila Nabi tengok kepada kami, nazara ilaina, tilik kepada kami, fanama'at ainahu, maka teriak Nabi, ngalir Nabi tu mata tak. Nabi teriak kerana Nabi sayang kita. Lepas tu Nabi dekat nak mati, Nabi tanya apa? Aina ummati? Aina ummati? Nabi kata as-salah. Dekat Nabi nak mati, Nabi tu tengok sahabat Nabi pun tubik air mata teriak. Wa qala marhaban bikum rahimakumullah usikum bitaqwallah wa ta'atihi. Dekat-dekat Nabi nak mati, Nabi panggilkan para sahabat daripada al-muhajirin wal ansar mari di rumah Siti Aisyah. Nabi tengok kepada para sahabat muhajir wal ansar. Nabi tutup air mata mengalir. Sebab tu lah ni ya ada gerai bagi Nabi. Tapi lah ni ya tu tepi rumah Nabi dia ada gerai. Dia putih dia ada gerai. Tempat Nabi duk syarat, Nabi duk kecek dengan ansar. Sebab tu kalau kita tengok di Madinah, kalau kita pergi tengok sebelah bin Babu Jabril, ialah daripada anak cucu Nabi. Daripada anak cucu fa ansar duk baca Quran hari ke hari untuk Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ning pun ada cucu Ansar. Dia baca di belakang kubur Nabi. Pati ada gerai situ, Nabi duk kecek dengan para sahabat. Nabi duk royak pada para sahabat. Nabi SAW sangat cinta pada kita, sangat kasih kepada kita, sangat sayang pada kita. Kemudian Nabi panggil para sahabat kepada rumah Siti Aisyah. Nabi tengok sahabat, Nabi teriak, Nabi menangis. Karena bimbangnya kepada umat-umat akhir zaman. Karena ketika Nabi nak Isra' dan Mi'raj, kemudian Nabi tengoknya Siti Gawah. Di atas tu adanya arak, ada dengan susu. Makanya Jibril saat ni tu hala ke? Hala arak ke hala susu? Tak arak, tak susu. Lepas tu Nabi pilih mikbah, mik susu, labek, minum. Tu Jibril kata, ya Muhammad, mujur mu mik susu. Kalau mu mik arak, kan madi anak umat-umatmu ni akan sesat ke mana tah, Muhammad. Ni Nabi berbimbang kita bimbang gedak diri kita sendiri. Nabi dekat-dekat nak mati, panggil sahabat mesyuarat. Lepas tu Nabi tu menangis, Nabi tu teriak ketika ia panggil para sahabat. Dia kata, marhaban bikum rahimakumullah usikum
Aku pesankan kamu, hei para sahabat. Pesan kau bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Faham tak takwa ke Allah ibu apa? Yakni kita buat apa yang Tuhan kita. Tuhan suruh kita buat apa ibu apa? Tuhan dan Nabi suruh kita semaya, kita kena semaya. Tuhan dan Nabi suruh kita puasa, kita kena puasa. Ni orang panggil titahan Allah. Dan Tuhan suruh semaya, kita semaya awal waktu bapa. Pas semaya kena bapa nah. Mi asmaya kena. Mi asmaya hadap kiblat, mi asmaya basuh cuci. Nah, semua tok guru duk royak, semua kita duk royak. Mi asmaya kena. Pas tu semaya kena ngaji. Jangan buat gamuk-gamuk. Jangan buat dengan buta tulis. Jangan buat dengan tak ngaji. Kalau kita buat dengan tak ngaji, dengan buta tulis 10 tahun saja. Seolah ketah kita tak ada tulis apa. Putih sosok. Maya 10 tahun dah. Tapi malaikat tak ada tanda kata ya semaya. Kerana semaya ya tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab tak ngaji. Sebab tahu tak sah, sebab tak ada ngaji fiqh, tak ada ngaji bab semaya, tak ada ngaji bab puasa. Pas semaya ya 10 tahun, tapi ketah tu putih geling, putih sembuh, tak ada tulis apa. Sebab apa? Sebab ya tak ngaji. Ibu bapa mau nak pesan, patut mau nak royaklah kepada ibu bapa, amo nak menyampai. Nak royak kata kalau kita semaya dengan tak ngaji bapa, buat dengan gamuk-gamuk, buat dengan tak ngaji fiqh, tak ngaji akidah, tak ngaji tasawuf, maka amalan kita tu buat supaya tak ada uang. Seolah kita tabur benih apa? Tak buah, tak tumbuh. Sebab apa? Sebab benih tu apa? Tabur cekak-cekak, gano tak naik. Tabur sekali, gano tak naik. Tabur 2 kali, gano tak naik. Sebab benih tu apa? Gano musmaya nampak tak jaya. Gana musmaya kau buat maksiat kau kuat. Gana musmaya wahai kata kau orang. Gana musmaya wahai ngupak kau orang. Gana musmaya wahai deki kau orang. Karena semaya mun tak boleh tegah mun daripada fahsyah dan munkar. Karena apa? Semaya mun tak sah. Tuhan kata dah dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh semaya dapat menyegah Tuhan daripada fahsyah dan munkar. Pangana semaya kau kata kau orang. Kau semaya kau mengupak kau orang. Kau semaya kau payah rezeki. Kau semaya kerja kau jatuh. Kau semaya kau rezeki payah. Kau semaya kedai kita kau tak agak. Kau mana? Ni nak ayat kata semaya kita tak sah. Semaya kita tak diterimakan oleh Allah. Semaya kita tak dibeli oleh Allah. Semaya kita tak dikira oleh Allah. Kerana kita semaya tak ngaji, tak pandai, buat dengan gamuk-gamuk. Tak kena mana lagi? Tak kena di mi'as semaya, tak kena dah. Mi'as semaya orang suruh basuh lagu ni. Hak wajib ke anak? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Hak ni hak wajib. Hak ni rukun semaya. Ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat mari. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ning dalil tunjuk wajib kita kena make asmaya. Ini dalil wajib kita kena make asmaya. Manakah dalil? Manakah ayat? Ayat mari terang-terang. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Izan kumtum ila salah. Apabila kanaki kamu kepada semaya. Farsilu wujuhakum. Maka hendak membasuh oleh kamu akan muka kamu. Ha ni muka ni. Tapi hak ni hak wajib. Hak ni dikatakan fardu bagi al-wudu. Ning dikata fardu bagi asmaya. Mana sunat bi asmaya? Basuh tangan. Allah tangan baca doa lu. Doa Nabi aja. Allahumma ighfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Basuh tangan. Hei Allah ampun dosaku. Ampunkanlah dosaku. Allahumma ighfirli zambi. Hei Allah ampun dosaku. Wa wasi'li fi dari, minta mengkeluar rumah kau nampak spek minta wiluah. Bahasa ketak le minta Tuhan terbuka bahasa lawah. Wa barik li fi rizki, minta Tuhan berkat pada rezeki. Basuh tangan molek. Basuh hadap kiblat, basuh menyelati gitu.
Ni hukum fiqh royak kita suruh menyelak. Tika kita basuh. Basuh back tu pun boleh. Lepas tu fuak jatuh, fuak tino pakai cicing hok ketak-ketak. Ya kena pusing sunat ni. Sunat kena pusing cicing. Kalau cicing tu ketak. Ninggal ni ilmun. Ninggal ni pengetahuan. Ninggal niความรู้ Kalau kita nak semaya, nak wituhai tu terima, kita wak kena ngaji, wak kena tahu, bukan wak dengan gamuk-gamuk, wak dengan orang panggil gamuk-gamuk tak tahu kok mana, semaya kita tak ada boleh tolong kita. Lepas tu, kalau kita ambil asmaya, gonyoh-gonyoh menyelakti, di dalam bahasa Arab kita kena khalalun, menyelakti, lepas tu kena pusing tik. Nah, ni, cicing kita. Pas komo saat ni kena mubalarah sikit. Klok-klok kita wak, klok-klok makan tekak ni. Hak ni hak sunat. Orang tino supa, orang jatuh pun supa. Buat air masuk dalam mulut, lepas tu mubalarah sikit. Apa makna mubalarah? Kita makan dia tekak, klok, buat ambil air pak, klok, kuek tu baik. Ambil air pula, makan sini, klok, kuek tu baik. Kuek tu baik sampai 3 kali. Lepas pada tu, ambil air masuk ke hidung, yang panggil istinsyaq. Wisapa kepada atas hidung, serok naik ni. Serok naik sampai atas hidung. Hak kata, Fausilu wujuhakum, maka hendak membasuh oleh kamu akan segala muka-muka kamu. Ni wajib ni fardu wuduk. Kemudian mana hak muka? Hak muka kita ni sekat mana ibu bapa? Ni, mana 4 bulu tumbuh ni? Ha ni. Semua ni ning dikatakan sakat muka, bukan sekat ning. Jangan silap faham. Ning dole ning ni. Semua tempat lawi kita pas lawi fuak tino kena ingat sikit. Golek ke fuak tino lawi yo panjang tu sinti ke basuh muka je lipat naik. Yo tak basuh lawi yo tak sah asmaya yo. Lawi fuak tino yo panjang turun mari, tika yo mi asmaya yo lipat naik ke atas yo tak basuh lawi. Ini tak sah asmaya. Karena yo masuk dalam sakat tem muka nak basuh habis. Basuh habis. Pas basuh gini, pas tu sunat kena genyih ni. Ha genyih celah ning, kena jenih celah ning, kena jenih ni. Ha. Pas buat pi pos hati basuh guna. Basuh pi molek sikit. Ni kadang-kadang kita tengok fuak mi asmaya dah. Sudahlah. Pas kena ke tak kena? Jawab kata tak kena. Sah ke tak sah? Jawab kata tak sah. Sebab tak rata. Ya basuh kita ambil air tu nak basuh molek. Basuh ni habis ni. Lakar ni. Lakar ni main ni. Kena habis ni. Lakar kot ni habis. Lepas tu kena gonyoh. Kalau buat janggut nipis kena gonyoh. Kalau buat janggut tebal nak buat lagu tu. Lepas tu kena gonyoh kot ni sunat. Wi rata molek. Wi rata muka molek tu. Basuh. Ini gawa cara nak wisah di dalam keadaan kita ambil air semayah. Pas basuh siku wis pas pada siku. Pas kepala tu kali kita nak turut sunnahnya, Imam Syafi'i kata ambil lidi tik bersadah, tapi hak sunat kita sapu buat baik tu. Ini kerana kita nak meluarkan daripada khilaf. Karena Syafi'i kata ambil kata 1 juzuk daripada kepala sah dah kita ambil asmai, ambil lidi tik dalam kepala, ambil tik di kepala kita, maka sah dah. Tapi katanya mazhab Hanafi kena serobok daripada kepala. Mana kepala bagi pak, mana kena tik wis cukup serobok. Mana sebucu pada kepala kena wis kena. Kata Imam Maliknya kena sapuh dan pula sapuh dan setengah sapuh basuh gawa stay kepala. Sebab tu ibarat yang kata wamsahu biru'usikum, dan menyapu oleh kamu akan kepala-kepala kamu. Menyapu ni emonya tik gitu pun mada dah. Tapi nak wis sempurna kita ambil air buat gitu. Kenapa? Karena kita nak mengeluarkan daripada khilaf. Karena kata ulama al-khuruju anil khilafi mustahabun, yakni kita mengeluarkan marasa Allah daripada khilaf itu sunat. Basuh molek dah. Lepas tu basuh kaki, basuh molek. Jangan curah air tak kata. Lebih-lebih puak kaki mengekos pengen benar. Basuh molek. Ya ada gak kaki licing po atas nyok ta. Ada gak kaki po atas benar weh. Puak hak kaki po atas benar tu nak basuh molek lagi. Puak batas licing tak apa. Puak kaki tak makan kaki tak pecah je lain. Basuh atas tau. Tapi puak supaya kaki ketika marah batas benar dah. Ngekos dah.
Kaki tu you kena gonyo sikit bis air masuk dalam. Kalau tak masuk dalam tu tak sah semaya you. Kena basuh molek ke. Pok tika kaki kemaran. Dah. Tu dia. Inilah ibu bapa yang monokse kepada ibu bapa cara semaya. Apabila kita sempurna, kita semaya secara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar semaya kita boleh tegah kita daripada maksiat. Semaya boleh tolong kita ketika kita duduk di mahsyar. Semaya boleh tolong kita ketika kita duduk di dalam kubur. Semaya boleh tolong kita di atas ketika kita duduk dunia. Tapi syarat semaya itu kena sah. Semaya itu sahihatun. Kerana kata ulama di dalam semaya, Allah Ta'ala tak 12,000 daripada Rusia. Amat dah sekecek anjir wajib ramah kecek ni. Nampak tengah-tengah tu wasa puas kan? Puas tak? Puas kan? Puas kau getih, puas dah. Tapi nampak tak ada denyuk lagi. Tapi tengah-tengah tu nampak zon nak tu gerak pas mana tah masuk syurga orang nak tahu. Jadi kita jaga semaya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam semaya daripada 12,000 daripada Rusia ibu bapa. Rusia dengan sebab orang semaya, Allah Ta'ala tenangkan hati. Satu, orang semaya ni, semaya awal waktu, mi'as semaya pun kena. Semaya dikatakan syarat bagi nak sah semaya. Lepas tu kita semaya tu dikata kita takbir, dikata rukun semaya. Orang semaya mula-mula sekali, Allah Ta'ala seni hati. Yang kedua, Allah Ta'ala wasa kejak hati. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala orang ni rasakan syurga yang Allah Taala taruh di atas dunia, yakni syurga yang segera. Orang panggil al-jannatul ajilatu fid dunya, yakni syurga yang terjadi cepat-cepat dan pulak dorak di atas dunia. Siapa dia nak rasakan syurga, boleh-boleh dah, yakni orang jaga semaya. Orang mana jaga semaya, semaya kena. Lepas ya semaya, ya wasa lega hati, ya wasa sejuk hati, ya wasa sedap hati. Rezeki ya pun wasa murah, rezeki dia wasa berkat. Anak beranak ya jadi seni belaka, anak beranak ya tak jadi selera, anak dia tak jadi kelai kabut, anak pun jadi soleh belaka, anak tak jadi kelai kabut. Sebab apa? Sebab ibu dan ayah dia tu jagakan semaya, jaga as-salah, jaga semaya. Supaya yang Allah Ta'ala sebut kata, hafizu ala salawat was salatil wusta. Jagalah olehmu hai orang-orang beriman di atas semaya 5 waktu. Lepas tu semaya wusta. Dua apa jaga dah semaya awal waktu. Lepas tu siapa yang nak tahu tahu rezeki murah tak murah, ibu bapa mau oyak sok mudah. Jaga belum pada orang nak ber 10 minit 20 minit ambil amaya lu dah. Belum pada orang nak ber 20 minit ambil asmaya lu dah. Bare ber pa Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tina pergi semaya lu dah. Semaya sunat qabliyah zuhur, usalli sunnatadz zuhri qabla qabliyatan lillah. Orang tina mai sunat rumah. Maya semaya Jumaat pun rumah. Semaya fardu lalu dah. Belum pada orang nak baik. Walaupun kita nego, walaupun kita berjual, tapi belum daripada orang nak baik, kita ambil semaya cedek bila-bila nak semaya. Nak tunaikan perintah Allah 20 minit. Apabila orang baik, kita semaya sunat qabliyah. Usalli sunnatadz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan. Maya sunat. Sudah mai sunat, semaya fardu. Tok laki tahmak ke semaya Jumaat. Kalau orang yang jaga lagu ni berapa, rezeki yang tak ayah. Jamin ni. Nabi royak siap dah. Tuhan pun nyata siap dah. Orang mana jaga semaya, orang ni rezeki murah di atas dunia. Satu perkara di atas dunia, 4 perkara di akhirat Tuhan wi ke dia. Siapa dia jaga semaya Jumaat, orang ni Tuhan wi mudah urusan dia. Tuhan wi mudah kerja dia. Tuhan wi mudah rezeki dia. Tuhan wi mudah masalah urusan kerja kedai nak kedai dia. Tuhan wi mudah. Akhirat Tuhan wi pak lepas daripada soal muka nakir. Yang ketiga lepas daripada dah kau dah. Orang panggil lepas daripada soal muka nakir, dan pula orang panggil lepas daripada hisab.
dan lakah titis sirah. Saat ni tu orang panggil menyamar seperti kilat. Lepas tu masuk syurga tanpa hisab. Orang jaga semaya. Satu dunia murah rezeki, 4 perkara di akhirat. Sekadar tu dulu ibu apa? Hamba tengok je pun sebelah dah. Lepas tu dekat-dekat 2 je dah mau kecek. Lepas tu hamba kecek mari malam ni. Hamba harapnya ibu bapa boleh beramal, hamba pun boleh beramal. Lepas tu hamba harapnya hamba kecek tu molek. Kita pakat-pakat buat amal. Lepas tu mana tak molek itu daripada nafsu hamba sendiri. Lepas tu hamba harapnya orang pisah ni dapat berkat daripada Allah. Anak cucu kita sendiri, anak beranak kita, semua jadi sejuk. Lepas tu siapa dia nak sejuk lemah tangga, nak buat apa-apa aja saat ni. Ketika kita basuh berah, kita baca Fatihah, kita baca selawat 3 kali, bacakan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bapa nak ulas sekali lagi dah. Minta Allah Ta'ala pelembut akan hati kita, ibu bapa kita, ataupun anak kita, ataupun lelaki kita, semacam mana Allah Ta'ala pelembut berah jadi nasi dah. Agama dia, hal tu yang pertama apa pesan saat ni. Lepas tu, masalah kita kalau ada tak molek ke apa, kita bekilah pada boleh yang diperanakkan Nabi SAW. Lepas tu kita banyak selawat ke Nabi, banyak menyungukkan Nabi, banyak sebutkan Nabi. Buat mulut di kawasan kita, di muka kawasan kampung kita, pisat kita ni, kita buat mulut di atas Nabi SAW. InsyaAllah kampung kita terrahmat, kampung kita berasa sejuk, kampung kita bersatu, kampung kita orang suka, pakat dia mari tak balah, tak jadi kelahi, semua apa kita pakat duduk di dalam rahmat, duduk di dalam kesenangan dengan sebab kita saat ni selawat di atas Nabi SAW. Maka Allah harap kemaafan daripada kakak bapak, dekat ibu, saudara-saudari di pisah ini. Kalau ada tersalah, Allah harap kemaafan, ribu-ribuan kemaafan. Ambil daripada kepala sub kaki, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada kanan kiri. Mohon maaf sebanyak-banyaknya dan minta ampun sebanyak-banyak daripada orang di pisah ini. Kalau ada tersalah dan tersilap kepada orang sini, hamba harap kemaaf banyak-banyak dah. Dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Tadawasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana ya Allah وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعد إلى تفرقا معصوما. يا الله ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ibu kami, ayah kami dan orang-orang di kampung pisah, daripada kaum bapa dan kaum ibu, daripada saudara-saudari, pada pemuda-pemudi, daripada ustaz-ustazah semua ya Allah. Engkau ampunlah kepada malam yang diberkati ini, pada malam diberkati ini ya Allah. Ya Allah, Engkau bukakanlah pintu langit di sini ya Allah, untuk bukakan segala ilmu Engkau, buka keberkatan daripada Engkau, rezeki Engkau dan balak rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan bulan diberanak akan Nabi SAW, baikkanlah kami, baikkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami yang keras kepada lembut ya Allah. Hati kami tak berani semaya minta rajin semaya ya Allah. Hati kami malas semaya minta rajin semaya ya Allah. Hati kami malas baca Quran minta rajin baca Quran. Hati kami tak suka pada selawat minta suka pada selawat ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kanak-kanak di sini daripada lelaki dan perempuan jadi orang-orang yang soleh, jadi hafizul Quran, jadi alim-alim ulama pada masa lagi akan datang ya Allah. Ya Allah, baikkanlah kami kepada jalan-Mu ya Allah. Baikkanlah kami pada syariat-Mu, pada agama-Mu, pada Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua di kampung pisah ini, daripada tua muda, daripada lelaki dan perempuan, daripada kaum bapa dan kaum ibu ya Allah. Bukakan hati kepada jalan-jalan terbaik, buka hati kepada rajin semaya, buka hati pada rajin Al-Quran, buka hati pada rajin beramal ibadat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara kami di Palestin ya Allah. Tolongkanlah mereka ya Allah. Sekarang Amerika, Turki dan Pulau
Israel teka mereka. Ya Allah, mereka tak ada rumah ya Allah. Mereka utuh rumah ya Allah. Mereka tidur di dalam darah ya Allah. Mereka tidur di dalam batu, dalam peluh bedil ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin. Selamatkanlah mereka ya Allah. Kami ada tempat tidur, kami ada lemek, kami ada katil, kami ada bata. Kami tidur leno lagi ya Allah. Mereka saudara kami di Palestin ya Allah, tak ada air nak minum, tak ada api nak pakai ya Allah. Apa mereka ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah mereka, nyanyi anak-anak ahli mereka ya Allah. Teriak ya Allah, lapar ya Allah, lapar nasi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolongkanlah saudara kami di Palestin ya Allah. Tengok ke budak-budak yang kecil-kecil, tak ada susu nak minum, tak ada apa, tak ada api nak guna, tak ada air nak pakai, tak ada beras nak guna ya Allah. Digerakkan oleh Israel akan api dan makanan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah mereka, beri santusa pada mereka, berilah makanan pada mereka, beri selamatlah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah orang-orang di Palestin, saudara kami ya Allah. Kami takut akhirat kami kena tanya, mu biasa berdoa ke dak pada saudara mu biasa tolong ke dak pada saudara mu di Palestin no, tak ada makan ni, tak ada minum ni, tidur le puluh day no, mu biasa doa dak pada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah pada mereka ya Allah. Ya Allah, sianglah ke budak dan orang-orang tua ya Allah. Kami tengok di dalam satu berita, mereka tak ada makan, mereka tak ada api, tak ada air nak minum ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah mereka semua ya Allah. Bagilah pertolongan ya Allah, bagilah bantuan pada mereka ya Allah. Ya Allah, kami boleh tidur lagi ya Allah, boleh leni lagi, tidur tak katil, tak lemek ya Allah, tapi mereka kesiang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah saudara kami di Palestin, selamatkanlah saudara kami Palestin. Hancurkanlah Israel, hancurkanlah Yahudi ya Allah, yang kacau, yang mengkejam kepada orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua di Fatani, di Jala, di Naratiwa, khasnya kawasan 4 wilayah ini ya Allah, daripada kekejaman, daripada kezaliman, daripada masalah serba subi ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman-iman buat kami ini, daripada Petani Jala, daripada Naratiwa. Selamatkanlah ulama-ulama yang terbesar ya Allah di Petani ini ya Allah, di Jala ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa, kesilapan, kesalahan kami. Kami tahu dosa kami banyak, hari-hari kata kau orang, hari-hari kecek hau orang, hari-hari pelago orang ya Allah. Kami malu nak goyak kamu, mulut kami busuk ya Allah, mulut kami cemar ya Allah, tapi tak lain tak bukan kami minta ampun juga ya Allah padamu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa buat kami ini, ampun dosa ibu dan ayah di sini, ampun semua kesilapan kami ya Allah. Sekira kami dosa banyak, janganlah kami mati dalam keadaan berdosa, jangan mati kami keadaan kami deraka kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu kami orang-orang yang takwa, jadikanlah anak cucu kami, sejukkan hati kami, jadikanlah mereka iman bagi orang yang takwa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna minkum ya karim. Minta timur kita semua. Amin ya rabbal alamin.